Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia pagi ini, iaitu hari Jumaat 15 September 2023. Anda bersama saya Irfan Syahmina Sultan, juga pasangan saya hari ini. Ya, bersama saya Raja Sufia Raja Arif. Alhamdulillah hari ini 29 Safar 1445 Hijri. Anda bersama dengan saya dan juga Irfan. InsyaAllah banyak perkongsian menarik akan kami sajikan kepada anda. Tapi sebelum tu suka untuk kami ingatkan di hari Jumaat ini, jadi ayolah kita bersih-bersihkan diri, potong kuku, berwangi-wangian untuk mendapatkan pahala ataupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan selain itu juga kita diseru dan digalakkan untuk membaca surah Al-Kahfi permulaan 10 awal juga 10 akhir untuk sama-sama kita mendapatkan lebih keberkatan pada hari yang mulia ini, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, dan kita seperti biasa Irfan, kita akan teruskan dengan paparan berita semalam. Jadi kita akan mulakan dengan tingkat pendapatan isi rumah. Kerajaan fokus basmi kemiskinan. Ya, kerajaan kini fokus untuk membasmi kemiskinan dalam negara dengan meningkatkan kadar pendapatan isi rumah. Dan menurut Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, cabaran yang terpaksa dilalui oleh kerajaan adalah untuk meningkatkan tahap pendapatan isi rumah. Dan cabaran sebenarnya negara kita sekarang ini adalah untuk pendapatan, dan majoriti tahap pendapatan isi rumah kita adalah rendah. Jadi itulah sebabnya tumpuan kita untuk kita bercakap tentang hartanah ketika ini. Okey, dan antara yang lain juga pernyataan beliau, iaitu kami benar-benar mahu mewujudkan program menjana pendapatan yang mampan untuk isi rumah, dan itulah sebabnya kerajaan melabur dalam infrastruktur. Okey, dan antara yang lainnya seterusnya kami ingin berkongsi pada anda berkenaan dengan ini dia, antara paparan berita yang seringkali kita dengar di media sosial juga, iaitu berkenaan dengan isu beras perlu diberi perhatian secara khususnya. Ya, kalau kita lihat tentang isu bekalan beras ni bukan satu isu yang baru, tetapi ia sering kali dan keadaan sekarang semakin meruncing. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia perlu cakna dan kita perlu dapatkan inisiatif kerajaan untuk membasmi masalah ini daripada terus berlaku. Dan isu bekalan beras ini perlu diberi perhatian khusus bagi memenuhi keperluan rakyat Malaysia, dan ini termasuk persaingan daripada negara jiran untuk mendapat bekalan daripada pengeksport utama seperti Vietnam dan juga Thailand. Ya, betul. Dan seperti mana yang kita tahu sekarang ini, kekurangan bekalan beras tempatan ataupun beras putih juga mengakibatkan kenaikan harga kepada beras import dan juga beras super import, dan ia juga bukan saja memberi kesan kepada masyarakat, malah juga memberi kesan kepada para peniaga. Jadi ini antara isu yang akan kami bawakan kepada anda sebentar saja lagi. Baik, dan seterusnya juga ingin kami kongsikan kepada anda berkenaan dengan berita peralihan monsun yang akan bermula pertengahan September sehingga November. Ya, dan ini merupakan perinciannya. Fasa peralihan monsun dijangka bermula pada 19 September 2023 dan berterusan hingga November tahun ini. Permulaan fasa tersebut menandakan berakhirnya monsun barat daya yang telah bermula sejak 15 Mei 2023. Dan menurut Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Muhammad Hilmi Abdullah berkata, semasa fasa peralihan monsun, rantau negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah yang kondusif untuk kejadian ribut petir yang lazimnya membawa hujan lebat beserta angin kencang dalam jangka masa yang singkat. Betul, dan kejadian ini berlaku terutamanya pada waktu petang dan awal malam di kawasan negeri-negeri di pantai barat dan pedalaman Semenanjung, Barat Sabah serta Barat dan Tengah Sarawak. Jadi perlu untuk kita sentiasa berhati-hati. Kalau kita tengok sekarang pun kan, maksudnya keadaan akan tidak menentu cuacanya. Mungkin akan berlakunya hujan lebat di waktu petang ataupun di waktu awal malam. Jadi perlu untuk kita sentiasa berwaspada dan juga cakna tentang keadaan semasa. Persis peribahasa, sediakan payung sebelum hujan. Okey. Kena kan tepat. Sesuai. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada sambutan Hari Malaysia yang akan berlangsung esok di Stadium Perpaduan Kuching, Sarawak, dengan tema kali diangkat itu Segulai Sejalan. Maksudnya, Sufi? Seiring dan sejalan. Itu dah menari dah, tak boleh dah. Okey, dan kalau kita boleh lihat menurut Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agodagang, Hari Malaysia merupakan satu-satunya perayaan kebangsaan yang merayakan perpaduan antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan juga Sarawak. Jelasnya, jalinan integrasi dan interaksi sosial ini bertunjangkan kepada sikap saling menghormati serta meraikan kepelbagaian menjadi pemacu membentukkan masyarakat yang maju dan juga bertamadun. Okey, jadi orang ramai digalakkan untuk hadir dengan lebih awal kerana pada awalnya akan berlangsungnya persembahan teater. Jadi untuk kita, teater itu akan menampilkan 3 segmen, iaitu bagaimana untuk mendapatkan kemerdekaan bermula daripada Semenanjung akhirnya di Sarawak. Jadi cantumkan kedua bahagian itu. Ya, jadi ini antara perkara-perkara yang boleh kita dapat informasi yang cukup baiklah dalam bentuk teater. Betul. Dan kita nak lihat kepada laporan terkini berkaitan dengan Nahas Elmina, dan laporan Nahas yang ditempas di Balai Elmina Shah Alam akan dimuat naik di laman sesawang Kementerian Penghutang bermula
pukul 10 pagi hari ini dan semua fakta kemalangan akan ada dalam laporan tersebut dan kita akan memaknai laporan tersebut bermula jam 10 pagi pada hari ini dan ia selari dengan harapan agar laporan itu dikeluarkan sebelum sambutan Hari Malaysia pada esok hari. Ya, insya-Allah laporan itu akan dimuat naik di laman sesawang Kementerian Pengangkutan selewatnya jam 10 pagi. Nanti sebagai kalau anda ingin mendapatkan informasi selanjutnya boleh terus mengetahuilah apakah antara update-update-nya. Ya, okey. Sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika terlebih dahulu. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini. Jangan ke mana-mana. Penegasan pertama, melonjakkan pertumbuhan ekonomi. Kerajaan menyasarkan lonjakan pertumbuhan ekonomi sekurang-kurangnya 5% tahun dalam tempoh RMK 12 dengan memberikan tumpuan kepada dua perkara pokok. Pertama, memperkukuh produktiviti dengan menyegerakan peralihan kepada industri bernilai tinggi dan menerima guna teknologi termaju, mempertingkat bakat kemahiran. Produktiviti pelbagai faktor, MFP, secara purata dijangka menyumbang sebanyak 42.8% kepada pertumbuhan KDNK dengan produktiviti buruh dijangka mencatatkan pertumbuhan 3.8% tahun. Kedua, kerajaan berhasrat menjadikan Malaysia sebagai destinasi pilihan utama para pelabur dengan memperkukuh daya saing. Langkah utama adalah meningkatkan persekitaran perniagaan menerusi penambahbaikan peraturan perniagaan termasuk melalui unit My Mudah. Langkah ini secara langsung merancangkan pelaburan langsung domestik DDI yang secara bersinergi akan menarik lebih banyak FDI. Pelaburan swasta disasarkan berkembang sebanyak 6.4% setahun atau purata 300 bilion ringgit setahun dalam tempoh akhir RMK 12. Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia bersama saya Irfan Syamil Sultan dan juga Raja Sufia, Raja Arif. Ya. Ni, Tuan Sufi, dengar kata kita nak pergi Pulau Pinang saat ni. Ya, kita nak pergi konvoi ni. Sempena Hari Malaysia kita akan pergi konvoi beramai-ramai insya-Allah, tapi daripada Pulau Pinang. Dari Pulau Pinang. Dari Pulau Pinang mungkin kita tak tahu nasi kandang pun kan. Jadi kita bersama rakan pelapor kita Zatul Iqmah yang sudah bersedia di Pulau Pinang. Jom. Silakan. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Baik, saudara, memandangkan esok merupakan Hari Malaysia 2023, pelbagai acara dan program telah mula dilaksanakan di negeri ini. Jadi, Sekolah Kebangsaan Permatang Buloh ini tidak ketinggalan untuk memeriahkan sambutannya di mana hari ini dijalankan program Konvoi Malaysia Madani yang melibatkan PIBG, KRT Kampung Setul dan juga murid-murid sendiri. Jadi, untuk kita mengetahui lebih lanjut berkenaan program hari ini, jom kita bersama dengan Tuan Muhammad Ibrahim Zainuddin yang merupakan penyelaras program Konvoi Malaysia Madani merangkap EJK PIBG Sekolah Kebangsaan Permatang Buloh dan juga penasihat KRT Kampung Setul sendiri. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey Tuan, mungkin Tuan boleh kongsi sedikit berkenaan program hari ini. Okey, alhamdulillah pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ini adalah hari yang bersejarah bagi kita lah, sebab kalau kita lihat tahun lepas kita buat sambutan Hari Merdeka di sekolah ni pada 30 hari bulan Ogos. Bagi tahun ini kita saja ambil sempena dengan Hari Malaysia iaitu pada 15 hari bulan. Program ini cetusan daripada Jawatankuasa PIBG lah, kita bincang dengan pihak sekolah. Kenapa tidak kita buat program ini adalah merupakan program yang cukup baik yang mana kita buat program ini bersama PIBG telah merancang menyusun bersama dengan agensi-agensi yang terlibat pada hari ini. Bagi pihak sekolah ucap terima kasih kepada pihak sekolah dan juga kepada pihak polis PDRM yang mana support dan tidak lupa juga kepada RTM yang buat liputan, yang mana program ini bagi saya memang baik untuk anak-anak muda kita menceritakan betapa negara kita yang begitu aman dan kita melibatkan ke semua warga-warga yang berada di dalam kampung kita ini. InsyaAllah. Okey, mungkinlah Tuan juga boleh kongsikan mungkin ada kelainan untuk tahun ini, konvoi tahun ini Tuan. Okey, bagi kita tahun ini kita kerjasama, maksudnya program community, maknanya di antara PIBG sekolah bersama dengan masyarakat setempat, yang mana pada program pada pagi ini kalau kita lihat kita ada bacaan Yasin pada pagi ini. Yang kelainan pagi ini kita buat bacaan Yasin, kemudian kita ada basikal berhias yang tercantik. Basikal yang tercantik yang mana kita tengok lebih kurang
kurang hampir 60 buah basikal yang telah dihias oleh anak-anak ini, dan saya ucap terima kasih juga kepada keluarga lah. Maksudnya anak tu akan hias basikal, bukan dia saja, sudah pasti dengan mak dan ayah dia untuk menghiaskan tu. Kemudian kita ada motor berkuasa tinggi lebih kurang dalam 5 biji motor yang kita bawa, cc lebih kurang 1200 cc yang kita bawa saja untuk memamer, dan kita akan jelajah konvoi ini nanti bersama dengan anak-anak ni lah. Mungkinlah Tuan sendiri, kita kata sebagai wakil daripada pihak PIBG, daripada pihak KRT Kampung Seto sendiri, apa harapan dengan penganjuran program-program seperti ini, Tuan? Okey, bagi saya program ini hasrat saya dapat menyemarakkan lagi program ini, dan insya-Allah kita cadangkan pada tahun-tahun depan kita dapat buat lebih besar daripada sini. Sebab kita buat program ini adalah untuk orang kata cintakan negara. Mana kita cinta, program ini bukan hanya berjalan, tetapi kita memberi nasihat bagaimana cara menjalankan di atas jalan raya secara betul, secara berhemah. Dan kita minta nanti pihak polis akan bagi sikit cara perjalanan, macam mana anak-anak balik sekolah, jalan di atas jalan raya. Kita perlu berhati-hati semasa berjalan raya untuk memastikan keselamatan anak-anak ini selamat balik daripada sekolah. Dan dalam program ini kita mendidik sambil kita mendidik. Dan saya sekali lagi berucap terima kasih kepada pihak sekolah yang mana banyak membantu kita. Walaupun sebagai PIBG kita cuma hanya merancang, menyusun, tapi pihak sekolah yang banyak membantu membagi info dan maklumat. Itu. Baik, kita kata bukan sahaja semangat cintakan negara tu kita semai, tetapi juga aspek keselamatan jalan raya turut dipraktikkan dalam program ini. Jadi saya kira setakat itu dahulu, kembali bersama rakan di Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih diucapkan kepada rakan pelapor di atas perincian tersebut. Seronok naik basikal tu. Bukan orang kata nak gerek. Nak gerek? Nak gerek bukan naik basikal. Nak gerek ramai-ramai itu kan, sebab kita kena semaikan semangat cintakan negara itu bermula sejak awal usia lagi. Ya, betul. Saya dah tahu dah kalau macam naik basikal tu mesti Irfan hantar yang naik basikal. Mestilah kalau Sufi kat belakang. Okey. Baik, dan seterusnya Irfan, kita nak berhenti berehat seketika. Betul. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini. RMK 12 akan dijajarkan semula dengan visi ekonomi madani yang menyasarkan pemerkasaan dan merancakkan ekonomi negara untuk tempoh 10 tahun. Kerajaan komited untuk membelanjakan sekurang-kurangnya 90 bilion ringgit setahun bagi tahun 2023 hingga 2025. Ini bermakna kerajaan akan membelanjakan sepenuhnya peruntukan 400 bilion ringgit di bawah RMK 12, malah menambah siling sebanyak 15 bilion ringgit menjadikan jumlah keseluruhannya 415 bilion ringgit. Peningkatan ini adalah bagi menambah keperluan untuk membiayai bidang keutamaan rakyat di samping memperbaiki mutu pengurusan dan menyasarkan semula subsidi bagi menampung keperluan asas rakyat. Okey Sufi, kalau tadi kita pergi Pulau Pinang, lah ni kita nak pergi jauh sikit ke utara, kita nak pergi negeri Perlis pula. Oh, Perlis pula. Dengar kata ada konsert kat sana. Betul. Kita nak bersama dengan DJ Jojo dan DJ Gigi untuk tahu konsert tu kat mana ni. Betul, konsert tu konsert nama dia Kita Malaysia. Jom kita saksikan. Silakan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan. Selamat pagi kepada semua. Dan kita ucap terima kasih juga lah kepada rakan penyampai Selamat Pagi Malaysia pagi ni, Irfan dan juga Sofia. Okey, pagi ni anda boleh tonton kami lah di TV1 ya. Saluran berita RTM 123, My TV dan juga RTM Klik lah semestinya. Bersama dengan saya Joe. Dan seperti biasa saya Gigi Ahmad menerusi Ekspresi Kayang pagi ini. Hari ini kita sedia maklum, hari ini 15 September 2023 dan esok akan menyambutlah Hari Malaysia 16 September Joe. Hari Malaysia disambut pada 16 September setiap tahun untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia di tarikh yang sama pada tahun 1963. Ia menandakan penggabungan bersama Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura bagi membentuk Malaysia. Okey, kita sama-samalah besok akan memeriahkan sambutan Hari Malaysia. Okey, ada sesuatu yang istimewa
istimewa ni sebenarnya. Kalau anda tengok saya pakai baju ini. Tunjuk sikit. Konsert Kita Malaysia akan berlangsung esok ya di Kompleks Piran Tengku Seputra di Kangan Perlis ni. Dan ini adalah bersempena dengan sambutan Hari Malaysia yang akan diadakan esok. Dan ini merupakan kolaborasi juga antara Place FM dan juga Mutiara FM. Penerbitnya ada kat sini. Aziz. Okey. Ya. Jadi seperti yang Jo maklumkanlah, esok akan berlangsungnya konsert Kita Malaysia di Kompleks Penyiaran Perlis, Persiaran Tuanku Seputra, bermulanya jam 9 malam. Konsert ini dilihat dapat meningkatkan semangat patriotisme dan perpaduan di kalangan penonton di samping menyemarakkan sambutan Hari Malaysia serta mempromosikan Perlis FM, Mutiara FM. Kan, jadi kau nak tahu lebih lanjut kena datanglah malam tu. Saya percayalah kawan-kawan kita daripada Mutiara FM dah pun bersedia kan. Sama juga macam kita di Place FM ni, sebab ini merupakan konsert yang agak besar, geng. Betul. Di mana dua stesen penyiaran ni bergabung berkolaborasi di Place FM ni. Dan kita mengharapkan ianya akan berjalan dengan lancar. Mereka dah berkampung di sini daripada Angkasa Puri pun ada, Mutiara FM, Place FM, banyak lagi lah antara stesen lain. Kita ni kan antara stesen terbesar. Iyalah, ramai kawan-kawan kita berkumpul di sini. Betul kan. Dan antara artis-artis lah yang akan bersama dengan anda, kita dah war-warkan banyak kali Nakyu akan ada, Rahman Mega akan ada, Haziq Rosby akan ada, Sarah Suhaili akan ada, ramai ni, Khatijah, Drama Band, Floor 88. Ini antara yang akan dibawakan. Dan ada dan juga yang lain-lain lah. Kita akan kongsikan juga. Di samping kalau Mutiara FM tu dia bawa lah dia punya pasukan Boreal tu datang sini, sebab orang boleh tak pernah tengok secara live tu Boreal tu datang sini. Dan juga apa? Kita esok akan gini kan. Persembahan daripada kita juga. Persembahan daripada DJ juga akan turut membuat persembahan lah pada malam besok kan. Dan juga Place FM TikTokers, dan ada hadiah jugalah untuk yang hadir. Kita nak bagi dekat pengunjung-pengunjung ataupun pendengar kita yang setia dari dulu sampai kini, Jo. Betul. Kita dekatlah dengan pendengar ni kan. Ini merupakan satu hadiah juga. Satu istimewa lah kita bawakan untuk anda. Jadi kita nasihatkan kepada anda datang awal. Datang awal tak kalut, boleh kata. Dan ada parkir yang disediakan. Kita enjoy ya. Kita bersederhanalah dalam kita berhibur ni, insyaAllah. Dia ada macam-macam kat sini, Jo. Yang food truck ada, jualan makanan, minuman semua ada kat sini. Jadi tak perlu risau. Yang penting Ji, yang bawa anak kecil tu sentiasa pantaulah anak anda. Takut nanti hilang dalam tu kan. Betul. Sentiasa pastikan mereka berada dengan kita lah kan. Baik, sambutlah Hari Malaysia 2023 dengan penuh kebanggaan dan juga jiwa yang penuh dengan semangat patriotisme ni, insyaAllah kan. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan segulai sejalai. Kita nak kembali semula bersama dengan rakan penyampai Irfan dan juga Raja Sofi di Saat Pagi Malaysia. Jangan lupa mai tau konsert Kita Malaysia esok 16 September. Alright, jumpa lagi. Bye. Okey, terima kasih rakan setugas kita di Konti Perlis FM, DJ Jojo dan DJ Jo. Ramai-ramai kita pakat pi konsert Kita Malaysia kat Perlis tu. 16 September nanti Betul, esok. Jangan lupa ramai-ramai kita sampai kat sana. Okey. Seterusnya kita akan bawakan kepada anda tentang topik yang cukup menarik tentang produk hijau sebenarnya. Untuk kita beli produk hijau demi kelestarian alam sekitar. Dan untuk itu kita bawakan tetamu yang cukup istimewa. Kita persilakan Teknologi Syamsul Bahar Muhammad Nur, Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation MGTC. Assalamualaikum tuan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Alhamdulillah. Segak berbaju batik hari ini. Alhamdulillah. Baik, jadi tuan, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, mungkin sedikit pengenalan berkenaan dengan produk hijau tu. Apa sebenarnya produk hijau? Okey, sebelum tu saya nak tanya satu soalan. Okey. Sebab ni soalan umum kepada masyarakat. Sebab masyarakat ramai yang tak tahu apa dia produk hijau. Jadi boleh saya dapat tak kalau pemahaman apa dia produk hijau? Kita kena soal balik ni. Kita pula kena jawab. Okey, kita di panel hari ni. Jadi saya jawab dulu. Silakan. Okey, jadi produk hijau ni adalah penggunaan sebagai contoh macam straw kan. Kita gantikan daripada straw plastik pada straw yang sekarang ni kalau kita tengok banyak juga kedai-kedai kopi ataupun kedai-kedai makan yang menggunakan straw yang bukan plastik lah. Saya tak tahu dia menggunakan kertas. Okey, dan ada juga beberapa yang lain juga kan. Dan kalau ikut pemahaman saya juga produk hijau ni dia menggunakan tenaga yang rendah. Contohnya kalau macam penggunaan kereta yang hybrid misalnya ataupun penggunaan plastik yang biodegradasi. Itu yang saya fahamlah tentang konsep produk hijau. Mungkin tuan
Tuan menjelaskan lagi, betul ke? Memang tepat sekali. Alhamdulillah. Produk hijau ni orang kami, produk kita lah appliances yang diguna di rumah. Seperti air condition, peti ais, microwave oven yang kurang menggunakan tenaga. Itu produk hijau. Kalau pergi ke pasar raya contoh, kita beli sayur-sayur organik. Yang tu produk hijau. Kenapa? Sebab dia tak menggunakan bahan kimia. Okay? Tadi Tuan sebut kereta, kereta elektrik. Itu tak menggunakan bahan bakar daripada petrol. Okay? Satu lagi, penggunaan elektrisiti yang bebas pencemaran. Jadi apa yang kami khususkan ialah kita adakan satu kempen di mana kami menyeru masyarakat untuk beli produk hijau. Kempen kami namanya Jom Beli Produk Hijau. Okay? Dan kami buat kempen ni melalui talian. Sebab sekarang ni, di zaman sekarang ni, kebanyakan pembelian kita gunakan internet, kan? Gunakan apps. Jadi kami adakan bekerjasama dengan Shopee, okay? Di mana pengguna boleh membeli barang-barang seperti kertas, cat, pembungkusan makanan, okay? Melalui Shopee. Dan kami bagi voucher antara RM6 ke RM15 untuk setiap satu pembelian. Dan bukan saja tu, kita juga bagikan hadiah cabutan bertuah. Cabutan bertuah seperti microwave oven, periuk nasi, okay? Rice cooker lah. Dan juga hadiah utama ialah motosikal elektrik. Yang disumbang oleh satu syarikat nama Legatus. Jadi kenapa kita buat? Sebab kita nak masyarakat beli lebih banyak barangan hijau. Persepsi daripada luar, barangan hijau ni harga dia mungkin mahal. Kenapa mahal? Sebab permintaan dia tak begitu menggalakkan. Cara untuk menggalakkan permintaan, harga patut kurang. Jadi kita gunakan cara pendekatan, kalaulah lebih ramai orang beli, harga kos dia lebih rendah. Jadi bukan saja kita dapat membantu alam sekitar lah, kita tak adalah pembuangan barang-barang yang akan dilupuskan di tapak-tapak pelupusan. Tapi kita boleh juga menjanakan ekonomi. Betul. Yang tu kita punya tujuan dia. Jadi di dalam kami punya program MGTC, kami ada 13,000 produk hijau yang kita daftarkan, kami bagi sijil, nama dia My Hijau. Okay? Jadi setiap produk ni dikeluarkan oleh pengeluar. Kami pastikan bahawa proses dia ialah hijau. Tak ada mengeluarkan karbon dioksida yang banyak. Okay? Jadi, tapi sasaran kami menjelang tahun 2030, kami mensasarkan untuk wujudkan 50,000 produk hijau. Cuba bayangkan, kalau ada 50,000 produk di luar sana, lebih banyak lagi kita terdedah daripada pembelian produk hijau, maka kita boleh bantu bumi kita. Betul. Melestarikan bumi, melestarikan alam. Dan setiap barangan ni juga saya nak tujukan kepada pihak industri. Jika produk hijau dikeluarkan oleh syarikat, maka dia dapat insentif. Betul. Dia boleh memohon, sebab kami beli satu pinjaman yang dia nama GTFS, Green Technology Financial Scheme 4.0, sehingga 1 bilion sehingga ujung tahun ni. Jadi bila pembelian tu satu syarikat dia nak mengeluarkan barang hijau, jumpa dengan kami. Kami akan validatekan dia punya proses, dia punya pengeluaran produk betul hijau, dan kita bagi sijil. Sijil tu dia bawa kepada pihak bank dan kami jamin 60% daripada pinjaman. Katalah contoh nak pinjam 100 juta, kami bagi jaminan 60%. Tapi kalau barangan kitaran semula, circular economy, kami beri jaminan hingga 80%. Dan kami beri rebate 1.5% terhadap faedah yang dikeluarkan bank. Jadi kami bagi macam-macam insentif. Satu lagi insentif kami ada adalah kita GT, di mana green investment tax allowance. Melabur 100 juta, kita dapat allowance sebanyak mana jumlah kita dapat untuk mengurangkan kita bayar pada cukai. Tapi ini akan menjanakan ekonomi. Betul. Setuju. Kalau kita beli banyak produk hijau, syarikat keluar banyak produk, kita akan memperbanyakkan lagi pekerjaan, peluang-peluang pekerjaan. Jadi ini semua bersangkut paut. Betul. Menjana pekerjaan,
ekonomi, okey, kita boleh menolong membantu kelestarian alam sekitar. Jadi saya syorkan bila kita celebrate pada 16 hari bulan ni, Hari Malaysia esok, kita cuba pindahkan minda kita untuk kita melestarikan. Kita beli produk hijau. Mahal sekarang. Bila kita dah beli, lebih ramai orang beli, maka harga dia akan lebih murah. Dan faedahnya juga berpanjangan kepada dunia kita yang semakin lama semakin tenat ni. Sebab itu pentingnya untuk kita menggunakan produk hijau. Kalau kita nak cerita lagi tentang manfaat tentang produk hijau, mungkin tuan boleh kongsikan lagi kepada masyarakat di luar sana. Okey. Sekarang ni kita dalam satu krisis iklim. Climate crisis. Di mana di banyak tempat ada macam-macam malapetaka berlaku. Itu berlaku cuma atas buatan-buatan tangan manusia. Kita sendiri. Kalau kita guna tenaga yang lebih, dia akan berlaku pencemaran. Ingat tak masa COVID melanda, masa PKP 2 tahun kita terpaksa duduk rumah. Kita dapati alam sekitar lebih nyaman, lebih sihat. Betul. Langit biru, sungai-sungai jernih, kan? Kenapa? Dan tak ada pencemaran. Sebab tak banyak kenderaan dekat jalan raya. Aktiviti manusia ketika itu. Ya, jadi manfaat tu kembali pada kita. Kita guna kenderaan elektrik, kenderaan EV lah. Yang kita menggunakan elektrik, tapi elektrik ini daripada, dia punya source dia, sumber dia daripada renewable energy. Okay? Jadi kita tak ada mengeluarkan karbon dioksida yang banyak. Jadi alam ni lebih selamat kita gunakan. Manfaat bukan pada kita sekarang, manfaat pada generasi yang akan datang. Betul. Apa kita laksanakan sekarang, ni kepada generasi alpha, generasi beta lah. Sekarang ni generasi Y kan. Jadi untuk cucu-cucu kita mungkin kan, dia akan manfaatkan apa yang kita laksanakan, dilakukan sekarang. Jadi kita beli produk hijau demi masa depan kelestarian alam, masa depan generasi yang akan datang. Betul. Itu penting untuk kita memberi kerjasama yang baiklah kan. Kalau kita tengok juga penggunaan sebagai contoh barang-barang elektrik yang menggunakan penjimatan tenaga tersebut kan, mungkin harganya agak tinggi, tetapi itu pada awalnya. Tapi setiap bulan tu harganya lebih murah. Maksudnya nak bayar bil dan sebagainya kan. Jadi itu antara penjimatan yang boleh kita kira jugalah sebenarnya. Dan selain daripada kalau kita tengok tadi, selain daripada manfaatnya tuan, mungkin boleh kongsikan bagaimana sambutan orang ramai terhadap kempen beli barangan hijau ni sendiri. Okey, kami adakan banyak kempen lah. Kempen kami selalunya di top level. Sekarang ni kami cuba lakukan kempen ke komuniti, kepada direct pada masyarakat. Sebab itulah kami gunakan pembelian talian hijau, pembelian atas talian. Sebab yang ni kita boleh dapatkan, macam saya rasa ramai kita ada akaun pembelian atas talian kan. Betul. Kalau kat rumah saya pun setiap minggu bang. Sampai marah. Okay. Dan bukan saya saja. Ini pada semua golongan masyarakat. Betul. Jadi yang ni ialah cara paling mudah. Sebab kita dah ada apps, kita boleh lihat apa yang kita minat, kita nak beli, terus beli. Tapi kalau dekat Shopee tu ada tulis, ini produk hijau. Okey. Kita beli, kita bantu alam sekitar. Jadi produk-produk ni seperti mana macam penggunaan pencuci dekat lantai, tandas, guna produk yang bukan menggunakan kimia. Menggunakan bahan organik lah lebih organik. Wow. Bukan saja yang tersenara dekat situ, sebab inilah satu pemangkin. Kita tak akan adakan kempen ni selama-lamanya. Kempen kami akan selesai pada ujung tahun. Okay? Tapi selepas tu, kita nak masyarakat guna pakai. Dia dah belajar, dia dah tahu tentang guna produk hijau, dia sambung. Jadi ini sebagai satu pemangkin lah untuk memastikan bahawa produk hijau dibeli dan kita bawa ke rumah-rumah kita. Kalau jiran kita tak pakai produk hijau, cerita pada jiran kita, beli produk hijau. Kita wawarkan kepada orang ramai. Kalau contoh ibu apa tu dia dah menggunakan produk hijau, bagi tahu anak dia pula, anak dia bagi tahu kawan-kawannya pula, jiran sebelah lagi. Makin ramai yang tahu tentang produk hijau, makin ramai yang dapat merasakan dunia kita yang lebih selamat selepas ini. Mungkin kalau kita nak tanya kepada tuan sendiri tentang way forward ataupun langkah-langkah saran seterusnya kepada Malaysia untuk menjadi lebih sihat selepas ini, apa saranannya tuan? Okey, way forward tu kalau boleh gaya hidup hijau lah. Kita cuba, kalau kita nak kurangkan pelepasan gas rumah kaca,
kita mula daripada kenderaan dululah. Okey. Kita pergi ke pejabat, pergi ke kerja, pergi ke sekolah, kita menggunakan public transportation. Transportation yang umum boleh pakai, okey, seperti bas, okey. Kita berjalan kaki kalau boleh. Kalau pergi surau-surau tu, jalan kaki, tak payah pandu kereta. Melainkan ada kereta EV lah. Dan kita mungkin guna motosikal elektrik. Saya nak cadangkan sebab kami ada satu pameran pada lagi 18 hari daripada hari ini, pada 4 hingga 6 Oktober yang akan berlangsung di KLCC, nama dia iGEM. iGEM. International Green Technology Products and Eco Products and Exhibition, okay? Yang akan diresmikan oleh YAB Perdana Menteri, okay? Dan di situ ada pelbagai barang-barang hijau. Kita ambil the whole of KLCC ni. Daripada hall 1 sampai hall 5. Ada beratus-ratus produk, ada lebih 400 pempamer daripada satu dunia akan datang. Jadi datang lihat apa produk hijau yang boleh kita beli mungkin, bawa ke rumah kita guna pakai. Semudah-mudah lampu LED. Ya. Kecil-kecil lampu LED ya. Kecil-kecilnya lampu LED. Wow, banyak tu daripada hall 1 sampai hall 5. Jadi boleh pakailah ramai-ramai, bawa anak-anak kan untuk mengenali dan mengetahui lagi apa sebenarnya barangan-barangan ataupun produk hijau itu sendiri. Sebab manfaat itu bukan datang hari ini tetapi untuk generasi yang akan datang selepas ini. Betul. Jadi kita kena sama-sama untuk cuba melestarikan alam sekitar kita yang semakin lama semakin ternak sekarang ini. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada tetamu kami iaitu Teknologis Samsul Bahar Muhammad Noor, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation MGTC. Terima kasih banyak Tuan. Terima kasih kembali. Terima kasih. Okey, kita akan berkongsi kepada tetamu banyak lagi puan menarik tapi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini. Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius tak? Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesah literasi digital. Ayo bersama-sama kita ke Stadium Perpaduan Kuching Sarawak pada 16 September 2023 pukul 7 malam bagi memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2023 peringkat kebangsaan. Pelbagai persembahan menarik akan diadakan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2023. Sambutlah Hari Malaysia dengan penuh kebanggaan dan jiwa yang penuh semangat patriotisme. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Perkhidmatan global telah dikenal pasti sebagai industri strategi. Kerajaan akan merangka kebijakan yang menyeluruh
memudah cara perniagaan dan menunjukkan pangkalan data bagi menarik pelaburan bermutu tinggi dan membuka ruang seluasnya kepada syarikat tempatan untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan. Malaysia menjadi rumah kepada beberapa syarikat perkhidmatan global, antaranya Endeavour PLC dari United Kingdom, Cognizant Technology Solutions United States Corporation dari Amerika Syarikat, Huawei Technology Malaysia Sedia Berhad dari China, Ansell Global Trading Center Malaysia Sedia Berhad dari Australia, Siemens Energy Berhad dari Jerman, dan dijangka lebih banyak syarikat perkhidmatan global akan menyatakan minat untuk beroperasi di sini pada masa akan datang. Bertemu kembali dalam Selamat Pagi Malaysia bersama saya Irfan Syahmina Sution. Seterusnya, Ifah akan teruskan dengan segmen SPM Sana Sini. Kita mulakan dengan perincian yang pertama. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM diarah permudahkan prosedur permohonan dan pembaharuan sijil halal dengan notis untuk teruskan, dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, bengkel persijil halal wajib diadakan 3 kali setahun. Ini melibatkan pemohon baharu serta yang memperbarui sijil halal bagi memastikan mereka sentiasa terus untuk memperbarui sijil halal mereka dengan kerjasama JAKIM. Seterusnya, beliau berucap pada Forum Sektor Halal 2003 sempena pameran halal antarabangsa MIHAS 2023 di Pusat Pameran Antarabangsa Malaysia MITAC, Ibu Negara. Seramai 250 pendakwah Multaka 2023 berhimpun di bawah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dalam satu sesi pencabaran ilmu tentang mekanisme bagi menjayakan teras pembinaan Malaysia Madani. Pengarah Jawi Datuk Umar Haji Ismail berkata, antara fokus utama adalah supaya para pendakwah dapat mempromosikan pendekatan sederhana selaras dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Para pendakwah yang hadir terdiri daripada guru takmir, jabatan dan agensi serta imam-imam masjid sekitar wilayah persekutuan. Train LRT bertemakan cerita Malaysiaku diperkenal sempena sambutan Hari Malaysia. Ia juga sebagai tanda sokongan terhadap usaha mempromosi sambutan selain menyemarak rasa penghargaan dan cintakan negara. Train tersebut turut dihiasi dengan paparan visual yang menggambarkan Malaysia sebuah negara dengan kepelbagaian kaum dan budaya. Train tersebut dihiasi dengan paparan visual yang menggambarkan Malaysia sebagai satu negara yang penuh dengan adat dan budaya. Dalam pada itu juga, ramai pihak datang bersama-sama di sana untuk kita menjayakan sambutan Hari Malaysia yang akan diadakan pada 16 September nanti. Seterusnya, kita akan lihat kepada berita yang Ifan akan bawakan kepada anda tentang turun mesin ATM. Kalau kita bawakan kepada anda tentang satu program yang telah dilaksanakan baru-baru ini, dan kita boleh lihat sebenarnya ia satu usaha yang sangat baik untuk kita melihat kepada kecerminan kepada satu tahap dan juga potensi yang kita gilap tentang mesin ATM ini. Program restorasi karang tersebut melibatkan 70 kal. Seterusnya, kita akan berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini. Kesejahteraan masyarakat desa termasuk peneroka dan pekebun kecil akan terus dibela melalui kajian semula pengukuhan fungsi dan peranan agensi berkaitan, terutama Felda, Velcra, Risda dan MARA. Kerajaan memperkenalkan insentif khas sumbangan kesihatan rahmah sebanyak RM300 bagi warga peneroka berumur 65 tahun ke atas dan akan membina 12 pusat hemodialisis di semua kawasan Felda dan di premis Yayasan Felda di Kelana Jaya. Dalam program Felda Madani, para peneroka akan terus mempunyai peluang untuk menjana pendapatan lebih baik. Ini termasuk pelaksanaan program peningkatan keterjaminan makanan dan langkah drastik bagi membantu peneroka getah beralih kepada tanaman komoditi lain.
Saya ni pengguna beras tempatan yang mana kalau sekarang ni kita pergi mana-mana kedai susah untuk dapatkan bekalan tu. So saya terpaksa cari pilihan lain lah. Dari segi kos sara hidup dia agak menyulitkan saya lah. Beras tempatan yang dijual kalau ada pun. Kalau ada dekat runcit-runcit mana-mana, harga dia mesti berbeza. Macam mana dia boleh jadi macam tu? Pasal beras tempatan ni memang tak ada lah. Kita pergi cek mana-mana pasar raya tak ada. Bukan sekadar beras import yang naik, tempatan pun naik. Macam saya sebagai seorang serumah tak bekerja, jadi kalau semua barang naik tu menjadi satu beban lah. Kan pihak yang tertentu tu kalau boleh kawal harga, kan, tetapkan harga. Jadi untuk isu kenaikan harga beras ni agak membebankan dari segi kos itu sendiri, dari segi kenaikan daripada 10 kilo RM26 ke RM30 lebih kurang. So bagi saya sendiri agak membebankan. Jadi bekalan beras tempatan kurang kat situ dan menyebabkan bekalan beras import naik mendadak. Jadi kita mohon supaya pihak kerajaan, pihak pembuat dasar dapat bekerjasama dengan pemborong-pemborong, pembekal-pembekal untuk menilai semula kenaikan harga ini. Kadang saya guna beras kadang-kadang 10 beg yang 10 kilo. Kadang tak dapat 10, dapat 5. Terpaksa kerja lebih lah untuk mendapatkannya. Tenaga kita memang tambah, kos untuk mendapatkan barang tu bertambah lagi. Andai kata ini berkelanjutan, harga barang yang semakin susah didapat dan harga yang semakin meningkat, mungkin saya akan terpaksa untuk menaikkan daripada harga asal. Itulah dia reaksi pengguna tentang harga. Dan juga beras yang semakin lama semakin menjadi persoalan kepada kita sama ada. Selepas ini, adakah beras makin cukup ataupun makin kurang dalam negara kita? Betul. Dan menjadi keraguan jugalah kepada peniaga. Adakah perlu untuk mereka, takkan nak naikkan harga sebagai contoh nasi ayam, penjualan nasi ayam kan, takkan nak naikkan harga penjualan nasi ayam sedangkan harga beras semakin naik. Betul. Jadi ini antara luahan hati mereka. Jadi bersama dengan kita yang akan memperincikan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan perkara ini, saya kenalkan di studio iaitu Puan Nur Ashikin Aminuddin selaku Bendahari Agung Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Sihat ya? Ya, alhamdulillah sihat. Baik, kita terus nak berkongsi kepada penonton Sahabat Malaysia tentang isu kekurangan beras tempatan di pasaran ini. Bukanlah isu yang baru, dah lama sebelum ini, tetapi ia datang kembali dan semakin lama semakin meruncing. Jadi mungkin kita lihat dari segi senario terkini bagaimana keadaannya sekarang. Okey, senario terkini. Sebenarnya perkara ni memang amat membimbangkan kita ya. Sebab dia sebenarnya isu ni menggambarkan tahap keterjaminan makanan kita semakin lemah. Okey, masih lemah. Sebenarnya benda ni bukan benda baru macam yang Irfan cakap tadi. Dia daripada tahun COVID lagi, tahun 2020. Perasan tak? Masa tu kita terlampau bergantung dengan barang import. Masa tu baru kita nampak impak dia. Tapi bermula daripada situ sepatutnya Malaysia ambil langkah mitigasi sebenarnya untuk kita mengelakkan daripada berulang kali kedua. Masalah sekarang ini berulang lagi. Jadi apa langkah kerajaan sebenarnya? Jadi kalau kita tengokkan negara-negara lain pun sebenarnya dah mula ambil langkah mitigasi. Terutama macam negara India dengan negara Vietnam pun sekarang mereka tahu kesan climate change telah mengubah telah menyaksikan penurunan production beras mereka. Jadi sebab tu ada kenyataan rasmi yang telah mereka mengurangkan ekspor beras. Jadi ini amat bahaya untuk kita sebenarnya. Betul. Okey, sebab kita hanya 60 hingga 70% sahaja. Okey, beras kita, produksi beras tempatan kita. Tapi ke mana pergi 70% tu sebenarnya? Okey, jadi cuba bayang sekarang ni kita cuba letak diri kita dalam kumpulan B40. Kalau dulu RM50 cukup betul. Tapi sekarang beras tempatan langsung tak ada. Yang harga terkawal RM20 untuk 10 kilogram. Tak ada. Okey, tapi tiba-tiba sekarang yang ada hanya option beras import. Yang sekarang ni saya kata mungkin RM100 mereka terpaksa belanjakan untuk beras sahaja. Betul tak? Betul. Jadi kalau ikutkan perbelanjaan mereka sepatutnya boleh beli mungkin ayam, telur, tapi sekarang beras saja. Kita kenapa untuk sustain kan life kita. Kenapa pilih beras? Sebab dia cepat kenyang. Kan? Jadi that's why kita pilih beras. Tapi sekarang ni bila isu macam ni dia akan beri impak mungkin kurang nutrisi makanan dan sebagainya. Jadi benda ni amat merisaukan kami. Isu keterjaminan makanan itu persoalan dekat sini. Ya, itu antara isu utamalah yang perlu kita ambil kira. Apakah antara jalan penyelesaiannya kan yang perlu kita lakukan. Dan antara lain juga iaitu kalau kita lihat penghasilan
padi semakin merosot 3 hingga 5% sejak awal tahun lalu, awal tahun ini. Jadi ini antara kebimbangan buat kita sendiri, bagaimana kita nak produce lebih banyak kan beras yang ada, beras tempatan itu sendiri. Dan antara yang lain juga menjadi punca utama adalah faktor daripada cuaca. Betul. Apa lagi antara punca-punca lain yang kemungkinan berlakunya semakin kemerosotan penghasilan padi ataupun beras itu sendiri? Mungkin cara pengurusan kita. Okey. Kan macam saya katakan tadi, mitigasi plan. Kita sepatutnya ada langkah mitigasi berikutan daripada tahun COVID tu. Sebenarnya kita sepatutnya dah bersedia dengan lebih awal. Even climate change kita dah mula rasa macam tadi katakan. Betul. Ada negeri-negeri yang mula kemarau panjang, ada negeri yang tak pernah banjir. Okey, jadi ini antara yang punca menjadi penurunan penyusutan pengeluaran beras tempatan kita. Yang sepatutnya belajar daripada tahun 2020, kita sepatutnya 100% self-sufficient dah sekarang. Betul. Okey, tapi ialah macam kami Fomka pun memang ada dalam kumpulan untuk dasar sekarang ni. Dasar Keterjaminan Makanan Negara dan juga dasar agro makanan. Memang kita dah ada langkah strategi. Memang saya nampak agak hebat juga, cuma cara untuk mengimplementasi strategi tu saya kira ada birokrasi sikitlah sebab dia merentas agensi kerajaan. Jadi macam saya katakan tadi, pengurusan itulah mungkin kurangkan kerana birokrasi sikit. Baik. Okay. Sekarang kita nak bercakap dan berdiskusi tentang harga pula ya. Dan kemungkinan harga beras import yang bakal mengalami kenaikan sehingga 36% dengan pengumuman Padi Beras Nasional Berhad ataupun Bernas berkaitan dengan penyelesaian harga jualan beras putih import seluruh negara. Jadi ini merupakan satu kerisauan kepada kita juga. 36% itu bukan angka yang sikit. Puan. Jadi mungkin boleh kongsikan sekarang ini. Okey, dia isu beras tempatan ni satu fakta yang kita semua kena pegang ya. Beras import atau segala barangan import lah, dia sebenarnya kita tak boleh kawal. Kita tak boleh kawal, mana-mana pihak tak boleh kawal, kerajaan pun tak boleh kawal. Okey, sebab dia harga beras import ataupun barangan import ni dia bergantung dengan pasaran global. Okey, jadi sekarang ni kenapa tiba-tiba pengumuman beras import naik? Sebab macam saya katakan tadi, negara pengeksport beras terbesar, negara India. Even Vietnam pun dah ambil langkah yang sama untuk mengurangkan ekspor. Sebab mereka pun dah tahu dah keterjaminan makanan sekarang isu global. Mereka nak secure stok makanan untuk rakyat tempatan mereka. Kenapa mereka nak ekspor? Jadi dia kurangkan ekspor sebab dia nak secure untuk rakyat dia. That's why beras import kita tak boleh kontrol harga beras. Jadi tetapi kerajaan sebenarnya boleh revise semula polisi persaingan. Kalau kita nampak sekarang ni Bernas macam seolah monopoli pasaran beras. Okey. Mungkin kalau sebab sekarang ni harga beras import pun mungkin dikawal oleh mereka lah. Betul. Bernas sebenarnya bagus sebab lebih efisien sebab mereka yang kontrol pengurusan beras tempatan, kita punya local and then import. Tetapi bila mana-mana monopoli, dia akan bagi efek pada harga barangan. Kecuali kalau di kerajaan revise balik polisi persaingan, mungkin ada banyak company yang boleh manage, sama-sama manage kita punya beras di pasaran. Jadi akan mewujudkan persaingan sihat lah. Dan juga pengguna akan dapat penawaran harga yang lebih kompetitif dan harga mampu milik. Dan tindakan pembelian 100 kilo setiap individu, adakah ianya wajar untuk dilakukan khususnya bagi peniaga sendiri? Kalau kita tengok peniaga pun kalau tadi kan banyak antara luahan hati mereka lah kongsikan masih dalam fasa orang kata masih ragu-ragu lagi. Betul. Adakah perlu untuk dinaikkan harga ataupun adakah perlu untuk kurangkan kuantiti? Itu antara kebimbangan mereka. Okey, even saya sendiri pun pergi tanya jugalah peniaga kan. Mereka kata setakat ni mereka pun terpaksa beli import sebab memang langsung tak ada option macam saya katakan. Okey, Fomka sendiri even aduan-aduan daripada Fomka memang banyak cakap tak ada, langsung tak ada beras tempatan. Okey, let's say daripada 10 kedai saya pergi, 2 kedai sahaja yang ada. 2 kedai tu pun hanya 20 beg plastik. Bayang 20 saja yang ada. Okey, jadi mungkin dah setengah jam dah lesap dah habis. Betul. Saya pergi pasaraya besar, pasaraya kecil memang menarik. Wow, banyak koleksi beras tetapi semuanya import. Semuanya import. Mana pergi beras tempatan kita? Jadi saya rasa tak wajar untuk kita kata 100 kilo maksudnya kita menghadkan. Sebab beras tempatan kita mana pergi beras tempatan 70% tu yang dikatakan. Jadi wujud macam menggambarkan betapa seriusnya keterjaminan makanan kita ni sekarang. Baik, dalam situasi yang mendesak seperti ini kan, adakah perlu ada gesaan untuk kerajaan sendiri mengkaji semula harga untuk special super special tempatan 5 iaitu ataupun SST 5 yang dikawal sendiri oleh kerajaan? Okey. Kalau ikutkan kalau ikut pengguna kan, kita sebagai pengguna, okey, kita memang nak harga yang mampu milik, harga yang terendah, harga yang mahal, harga yang murah lah sebab sekarang kos sara hidup tinggi. Makin meningkat. Tapi kita perlu ambil kira juga petani.
Betul. Petani yang bertungkus lumus menghasilkan beras untuk kita. Jadi mereka juga pengguna. Mereka perlukan duit juga sebab mereka perlukan duit untuk sustain, untuk meneruskan kehidupan mereka. Jadi saya rasa untuk revise semula tu, saya rasa pihak kerajaan perlu win-win situation. Perlu mengambil kira pengguna dan juga kebajikan petani juga. Itu antara perkara yang perlu diambil kira juga lah, kan. Betul, antaranya faktor pengguna dan juga peniaga itu sendirilah, ataupun mereka yang bergantung pendapatan pada padi dan sebagainya. Baik, dan antara yang lain juga bila kita bercakap tentang rakyat juga merasai tekananlah apabila kenaikan harga beras ini sendiri, dan juga kita faham dari segi peniaga pun mendapat tekanan, kita sebagai pengguna pun tekanan juga sebab bila beras tak ada, harga semakin meningkat sebagainya. Jadi apa antara saranan lah daripada puan sendiri kepada para penonton untuk kita mengawal keadaan kali ini? Kita perlu berjimat cermat dalam masa yang sama sebab ialah kos sara hidup semakin meningkat. Dalam masa yang sama kita perlukan beras ataupun nasi setiap hari. Jadi apa antara saranan yang boleh kita lakukan? Okey, macam Sofia katalah, kan kita perlukan nasi sebab nasi adalah ruji, makanan ruji. Betul. Dan juga cepat kenyang. That's why kumpulan B40 lebih milih. Jadi sekarang ni hak pengguna untuk memilih sebenarnya. Kita boleh pilih beras tempatan, beras import. Masalahnya beras tempatan kurang. Okey, jadi option yang kita ada terpaksa beli beras import. Okey, tapi kita boleh buat perbandingan harga lah. Okey, melalui aplikasi price catcher yang dibangunkan oleh KPDN. Sebenarnya sangat berguna. Even saya sendiri pun guna. Okey, sebab kita boleh pilih barangan. Let's say kita nak beli beras. Kita pilih, kita pilihlah daerah mana kita duduk, negeri mana kita duduk, kan. Sebab kita nak tahu radius pasaraya berdekatan dengan tempat tinggal kita. Dan dekat situ kita pilihlah beras. Nanti kita boleh tengok comparison harga dalam apps price catcher. Jadi kita boleh tengoklah kan ada pasaraya, 5 pasaraya. Pasaraya C lagi murah. Jadi kita boleh beli beras dekat situlah. Perbandingan harga. Okey. Kalau kita nak tanya dari segi apa yang dilakukan oleh Fomka sendiri untuk memberi kesedaran kepada rakyat, mungkin ada program-program tertentu yang dilaksanakan oleh Fomka atau bagaimana? Okey, kita memang ada buat program. Kita memang ada mendekati rakyat. Okey, dengan melalui program kita punya outreach program lah. Kita ada bagi talk kepada rakyat, kepada komuniti pengguna, persatuan penduduk, kepada sekolah, APTA. Kita bagi tahu hak rakyat, hak pengguna. Okey, hak pengguna ada 8. Kita bagi tahu tanggungjawab pengguna dan kita bagi tahu juga perbelanjaan secara berhemah. Macam saya katakan tadi, kita sebagai pengguna dalam keadaan yang kritikal sekarang, kita perlu buat perbandingan harga lah. Melalui apps, kita boleh guna aplikasi yang dibangunkan oleh pihak KPDN. Sangat berguna sebenarnya. Price catcher tu ya? Price catcher. Price catcher, okey. Okey, dan di Fomka sendiri, daripada pihak Fomka sendiri, apa antara perkara-perkara yang dibincangkan khususnya dalam untuk kita menyelesaikan masalah ini selain daripada kita memberi ataupun membuat penilaian, okey, antara barangan yang perlu kita beli, barangan yang paling murah, kan, itu dari segi kewangan kita juga dapat menjamin lah. Dan apa lagi antara pendedahan ataupun perkara yang boleh kita lakukan lagi? Okey, kalau Fomka, kita macam saya katakan tadi, Fomka terlibat secara langsung dengan mesyuarat polisi lah, yang berdasarkan dasar keterjaminan makanan negara, dasar agro makanan negara. Okey, jadi dalam tu kita memang bagi tahu kerajaan kita perlu self sufficient dalam isu keterjaminan makanan sekarang. Okey, serius sebenarnya. Beras ni mungkin akan jadi jongkong emas. Kita tak tahu. Okey, serius sebab negara India, negara Vietnam dah mula kurangkan ekspor. Mana tahu kalau mungkin diorang drop lagi production dia, mungkin terus sekat. Jadi apa jadi dengan kita? Kita nak cekau kat mana beras import ni? Jadi kita sebenarnya dah ada fasiliti. Sayang tak guna. Kita ada fasiliti tanah semua. Cuma kurangkan kerana birokrasi. Okey, kita perlu, sebenarnya kita boleh mampu untuk self sufficient menghasilkan 100%. Cuma antara kita boleh guna strategi yang dah ada. Baik, selain daripada nasihat kepada pengguna, mungkin Fomka ada nasihat tersendiri untuk diberikan kepada petani di luar sana ya. Untuk kita sama-sama menjayakan selesaikan isu yang tengah ada sekarang ini. Sebab betul lah, saya risau juga. Mungkin beras akan jadi satu jongkok emas selepas ini ya. Keadaan itu sangat-sangat merisaukan, dan kalau kita bercakap berkenaan dengan bekalan keterjaminan makanan pun semakin lama semakin merisaukan juga. Jadi mungkin saranan puan kepada mereka di luar sana? Okey, kita sebenarnya semua pihak di supply chain tu maksudnya daripada pihak petani, pemborong, pengeluar, pengilang dan juga kerajaan, pengguna, kita perlu sama-sama bersatu padu. Okey, satu padu untuk kita menghasilkan 100%. Kita punya target 100% penghasilan beras tempatan kita sendiri. Kita perlu menuju ke arah self-sufficient supaya isu keterjaminan makanan negara kita boleh diperkukuhkan. Okey, kita perlu belajar daripada impak kesan tahun 2020 lagi. Yang kesan COVID tu sebenarnya kita perlu belajar dari situ. Jadi isu keterjaminan makanan negara perlu diperkukuhkan dengan kerjasama semua pihak.
Okey. Kalau misalnya selain daripada nasi ya, mungkin boleh kongsikan juga alternatif lain untuk kita konsum. Susah kan sebab kita sebagai orang Malaysia. Saya pula jujur. Makan nasi setiap hari. Tapi kalau contoh misalnya memang tak mampu nak beli beras dan sebagainya kan, mungkin dari segi alternatifnya kita boleh makan apa? Saya rasa tak susah. Kita tak boleh simply bagi tahu kepada rakyat kita, oh tukarlah pizza ada, roti ada. Faham? Sebab memang kita punya gen kita kot. Genetik kita memang dah daripada baby dah terni dengan makanan beras, makanan ruji kita. Betul. Jadi saya rasa tak ada option lain. Kita perlu perkukuhkan kita punya bekalan beras tempatan kita. Rasa susah untuk kita tukar kita punya lifestyle. Betul. Kita tak boleh tukar tapi kita kena produce more lah. Maksudnya itu yang paling utama sekarang ni kan, untuk tidak bergantung harap daripada negara luar. Maksudnya kita menghasilkan sendiri beras tempatan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita iaitu Puan Nur Ashikin Aminuddin selaku Bendahari Agong Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia. Terima kasih banyak Puan. Terima kasih Puan. Okey. Jadi sekarang ni kita nak masa sedikit, kita nak berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini. Jangan ke mana-mana. Pembangunan wilayah Sabah dan Sarawak akan terus diberikan tumpuan. Kerajaan telah membuktikan komitmennya untuk menangani isu berbangkit daripada Perjanjian Malaysia 1963 MACC3. Antara komitmen yang diterjemahkan termasuk pelonggaran peraturan perolehan dan penyerahan kuasa kawal selia gas kepada Kerajaan Negeri Sabah pada Januari 2023. Sementara penyerahan kuasa kawal selia elektrik dijangka dapat ditamatkan menjelang Januari 2024. Melalui penyerahan kuasa ini, Kerajaan Negeri Sabah memiliki wewenang untuk mengawal selia bekalan gas dan elektrik berdasarkan kepentingan negeri Sabah. Ayo bersama-sama kita ke Stadium Perpaduan Kuching Sarawak pada 16 September 2023 pukul 7 malam bagi memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2023 peringkat kebangsaan. Pelbagai persembahan menarik akan diadakan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2023. Sambutlah Hari Malaysia dengan penuh kebanggaan dan jiwa yang penuh semangat patriotisme. Baik, selamat kembali para penonton. Itu dia sambutan perayaan Hari Malaysia 2023 yang akan berlangsung esok. Jadi kita nak tahu juga apakah antara aktiviti ataupun persembahan yang akan diadakan esok di Kuching Sarawak. Bersama dengan saya kenalkan di dalam talian iaitu Tuan Jaafar Jantan merupakan Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sufi. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Jadi Tuan, esok akan berlangsungnya sambutan perayaan Hari Malaysia 2023. Kalau tahun lepas berlangsung di Melaka, tahun ini berlangsung di Sarawak. Jadi, apa antara jangkaannya yang mungkin akan berlaku? Mungkin berapa ramai yang ditarget untuk hadir esok, Tuan? Okey, Sufi. Terima kasih banyak. Seperti yang kita sedia maklum, insya-Allah esok bakal berlangsung sambutan Hari Malaysia yang ke-60. Jadi dijangkakan kehadiran ke Stadium Perpaduan Kuching akan melewati lebih daripada 3,000 orang. Kerana di dalam stadium, capacity stadium hanya dapat menempatkan lebih kurang 3,000 ke 3,500 orang. Tetapi di luar stadium akan dapat menempatkan lebih ramai lagi kerana ada pelbagai aktiviti yang telah kita rancangkan, yang telah diberikan peringkat jawatankuasa di negeri dan juga pusat rancangkan kerjasama di antara Kementerian Komunikasi Digital dan juga di bawah Kerajaan Sarawak. Dan kita melihat dari segi penganjuran kali ini, nampaknya Sarawak dan Kuching bertuah kerana dapat kembali untuk menjadi tuan rumah untuk sambutan Hari Malaysia pada 16 September. Dan kehadiran daripada tetamu-tetamu sama ada di peringkat persatuan maupun peringkat negeri, kita jangkakan akan dapat memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia pada kali ini, Sufi. Ya, baik. Dan tema kali ini diangkat adalah segulai sejalai. Maksudnya seiring dan sejalan. Jadi kenapa tema ini diangkat, Tuan?
Okey, tema untuk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia adalah Tekad Perpaduan Penuh Harapan. Seperti yang kita sedia maklum, tema Tekad Perpaduan Penuh Harapan, perpaduan merupakan satu trust, satu titik noktah atau titik penting dalam kita memastikan kesepaduan, kebersamaan antara satu sama lain yang melibatkan tanpa mengira bangsa, agama dan sebagainya. Dan apabila dia berlangsung di Sarawak, yang baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun memilih tema Segulah Sejalan sebagai tema perpaduan. Maka Sarawak adalah satu ciri-ciri yang menampakkan lebih banyak dari aspek perpaduan yang cukup jelas dari segi toleransi dan keharmoniannya. Maka dia diangkat untuk bersekali dalam tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, iaitu Tekad Perpaduan Penuh Harapan dan Segulai Sejalan. Segulai Sejalan ini merupakan tema daripada frasa bahasa Iban yang membawa maksud seiring sejalan. Jadi seiring sejalan ini memerlukan kita dari peringkat masyarakat, apa juga daripada yang besar sehinggalah yang peringkat kecil. Di mana juga posisi kita berada, kita kena memastikan hakikatnya berkaitan dengan perpaduan ini perlu diletakkan secara tanggungjawab bersama. Bukan tanggungjawab pada peringkat pemimpin sahaja atau tanggungjawab kepada sesuatu kumpulan-kumpulan kecil, tetapi ia melibatkan semua pihak yang berada yang menjadi warga negara Malaysia. Jadi inilah antara saya rasa tema yang terbaik yang dapat mengembalikan kita punya kesepaduan, keharmonian untuk kita kekalkan, insya-Allah untuk membawa Malaysia yang lebih hebat pada masa hadapan. InsyaAllah, itu dia, perpaduan tu merupakan tanggungjawab kita semua. Saya suka dengan statement tu. Baik, Tuan Jaafar, antara yang lain juga tadi Tuan ada menyentuh tentang aktiviti yang akan berlangsung di bahagian luar stadium. Ada banyak aktiviti yang akan berlangsung. Apakah antara aktiviti-aktiviti yang akan diadakan? Okey, Sufi, pelbagai aktiviti, mungkin saya boleh menjelaskan sedikit apa yang akan berlaku di dalam stadium. Sebelum saya menjelaskan berkaitan dengan apa yang berlaku di luar stadium. Di dalam stadium nanti kita akan ada persembahan-persembahan daripada pelbagai partisipasi daripada pelbagai pihak, yang antaranya perarakan masuk konvoi Kembara Jalur Gemilang yang dibawa seramai kapasitinya 31 orang untuk membawa bendera Malaysia untuk diserahkan kepada Tuan Yang Terutama untuk upacara menaikkan bendera. Yang ini konvoi ini akan diterajui oleh Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak dan tim kami pun semalam telah pun menjalankan raptai penuh bagi sesi tersebut. Dan antara lainnya, selain daripada perarakan masuk perarakan masuk bendera Jalur Gemilang, itu juga akan ada berbagai-bagai konsep atau persembahan khas berkaitan dengan muzikal Segulah Sejalai. Kita ada Soul of Malaysia dan kita ada bacaan ikrar. Ini untuk kata orang pelbagai aktiviti yang boleh kita saksikan pada malam tersebut untuk diraikan secara bersama. Dan bagi mereka yang hadir pada hari ini dan juga esok, kita di Stadium Perpaduan Kuching ada beberapa aktiviti selain daripada aktiviti di dalam Stadium Perpaduan. Kita ada pameran sambutan Hari Malaysia 2023 peringkat kebangsaan yang disediakan oleh pihak Japan Sarawak dan juga Akib. Selain daripada itu, jualan rahmah juga akan dibuat bermula pada hari ini jam 9 pagi sehingga jam 10 malam dan juga esok pada 9 pagi sehingga jam 11 malam. Selain daripada itu, ada juga truk makanan, food truck dan yang akhirnya nanti pada saya kehadiran warga Kuching ataupun warga Malaysia yang berada sekitar dengan Kuching ini akan dapat memeriahkan sekitar Stadium Perpaduan Kuching itu. Nama pun Stadium Perpaduan. Jadi tema pun tema perpaduan. Memang buat kata orang Sarawak, nang gagah, nang hebat lah. Untuk perpaduan ini diangkat. Nang gagah, nang hebat Tuan? Ya. Okey, banyak saya belajar hari ini. Okey, dan antara yang lain juga Tuan, mungkin boleh kongsikanlah persembahan yang akan berlangsung di Stadium Perpaduan ini ataupun sambutan Hari Malaysia yang akan berlangsung esok pada jam berapa? Sebab difahamkan pada awalnya akan berlangsungnya teater, iaitu teater yang mengangkat untuk tema kali ini iaitu Segulai Sejalai. Difahamkan akan berlangsungnya persembahan, kemudian akan berlangsungnya pula
sambutan Hari Malaysia itu sendiri. Jadi mungkin Tuan boleh wawal kepada orang ramai untuk datang lebih awal untuk memudahkan mungkin daripada segi urusan parking dan sebagainya, Tuan. Ya. Okey, dari segi berkaitan dengan penyertaan orang ramai, kita akan bermula pada jam 7 malam dan daripada jam 7 malam itu maknanya kehadiran tetamu-tetamu dan juga kehadiran tetamu-tetamu berhormat semua akan berada pada 7 dan sehingga pukul sebelum 7.30 malam atau pukul 8 malam. Jadi dalam konteks ini kita menyeru supaya masyarakat yang hadir pada sambutan Hari Malaysia ini boleh datang lebih awal kerana kita ada pelbagai aktiviti-aktiviti yang seperti saya sebut, jualan rahmah yang akan dilaksanakan di Stadium Padang Kuching dan juga food truck dan pameran. Jadi mereka boleh meraihkan atau melihat kepelbagaian aktiviti-aktiviti yang berlangsung di Stadium Padang Kuching terlebih dahulu sebelum memasuki ke Dewan ataupun ke Stadium Perpaduan. Dan manakala bagi mereka yang tidak berkesempatan untuk dapat masuk ke Stadium Perpaduan, ada disediakan LED di luar untuk katakan bersama-sama melayari program-program yang berlangsung di dalam Stadium Perpaduan. Selain daripada itu juga kita juga akan ada siaran langsung daripada yang dibawakan khas daripada RTM dan juga saluran TV stesen yang telah dipilih untuk menyiarkan secara rasmi untuk upacara sambutan perayaan Hari Malaysia pada malam tersebut. Dan seperti yang Sufi sebut tadi, dalam persembahan ada persembahan yang berkonsepkan Soul of Malaysia dan juga persembahan yang melibatkan khas musikal Segulan Sejalai, yang mana ini akan kita lihatlah bagaimana keterangkuman dari segi kepelbagaian dan juga keharmonian di antara satu masyarakat dengan satu etnik dan sebagainya yang berbilang bangsa dan berbilang agama, dan inilah memperlihatkan sebuah negara kita sebagai Malaysia yang berbilang kaum dan berbilang bangsa, tetapi kekuatannya, perbezaan itu menjadi satu kekuatan pada kita, kepada rakyat negara Malaysia yang untuk memastikan semua rakyatnya harmoni, hebat dan juga sentiasa maju ke hadapan. Ya, baik Tuan. Saya kira ini satu tema yang baiklah untuk diangkat tahun ini kerana kalau kita lihat sekarang ini kan generasi yang lebih muda lebih kepada penggunaan teknologi ataupun gadget. Jadi apabila adanya sambutan seperti ini dan juga mengeratkan lagi silaturahim itu merapatkan lagi perpaduan kita. Jadi ini antara perkara yang baik ataupun contoh yang baik yang perlu untuk kita tunjukkan kepada generasi yang lebih muda. Pendapat Tuan bagaimana? Ya. Ya, saya amat setuju dengan pandangan yang diberikan oleh Sufi, generasi muda. Generasi muda lah generasi yang perlu kita didik, yang perlu kita semai, yang perlu kita perturunkan legasi ini yang supaya keharmonian dan juga sikap toleransi dan perpaduan ini dapat diteruskan kepada generasi muda. Dan dalam konteks ini juga saya melihat peranan sosial media merupakan salah satu peranan yang tidak boleh kita lupakan pada teknologi pada masa kini. Betul. Tetapi kita perlu harus ingat dalam kita menelusuri kepelbagaian ataupun kecanggihan teknologi, kita perlu memastikan sesuatu itu perlulah berdasarkan kepada nilai dan etikanya. Dan ini saya rasa bertepatan dengan aspirasi ataupun 6 teras yang dibawa oleh kerajaan pada hari ini berkaitan dengan Malaysia Madani. Dalam antara prinsip Malaysia Madani adalah berkaitan dengan hormat. Dan hormat inilah yang perlu kita tekankan kepada semua golongan masyarakat supaya kita sentiasa menghormati antara satu sama lain. Oleh yang demikian, dalam penggunaan media sosial juga kita perlu meletakkan perkataan hormat ataupun prinsip hormat itu supaya kita tidak meletakkan mesej-mesej atau menyebarkan mesej-mesej yang berbau-bau yang boleh memecahkan perpaduan antara kita sesama sesuatu kaum dan juga agama. Jadi dalam konteks ini saya melihat kita perlu menyebarluaskan berkaitan dengan mesej-mesej perpaduan, mesej-mesej kenegaraan, cintakan negara. Apalah tandanya cinta tanpa kita meluahkan dan juga memberikan satu makna yang benar-benar kita zahirkan kepada negara. Kalau kepada manusia kita zahirkan cinta, maka kepada negara kita perlu juga menzahirkan cinta. Juga begitu juga kepada Tuhan kita menzahirkan cinta. Negara apatah lagi kita perlu meletakkan supaya masyarakat, terutamanya golongan-golongan muda, saya menyeru supaya menyebarkan mesej-mesej yang baik, yang bernilai dan supaya mempunyai nilai-nilai patriotik yang tinggi, dan akhirnya insya-Allah kita nak juga supaya
sambutan ini dapat diberikan satu sifat yang lebih harmoni, yang lebih kata orang mencintai Malaysia oleh semua pihak. Dan kita juga mengajak supaya meletakkan hashtag HKHM 2023, hashtag Segulai Sejalai. Dan insya-Allah saya kira sekiranya TikTokers atau mana-mana pihak yang boleh yang mahir dalam social media, bolehlah bersama-sama berkongsi untuk kita pastikan mesej ini dapat disebar luas di seluruh segenap pelosok di mana-mana pun mereka berada. Ya, insya-Allah. Baik, itu dia penerangan yang cukup jelas. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Jaafar Jantan, merupakan Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak. Terima kasih banyak Tuan. Terima kasih Sufi. Selamat Hari Malaysia 2023. Selamat Hari Malaysia Tuan. Baik, itu dia penerangan berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia 2023 yang akan berlangsung esok di Stadium Perpaduan Kuching, Sarawak. Baik, seterusnya kita nak juga mengetahui keadaan cuaca untuk hari ini. Jadi bagaimanakah cuaca hari ini, cantik tak, mendung ke? Jadi jom kita terus ke Map Malaysia. Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Laporan cuaca pada pagi ini kita lihat terus kepada paparan gemerada bagi melihat keadaan cuaca semasa apa yang berlaku pada ketika ini. Alhamdulillah di kesemua negeri di semenanjung Malaysia dalam keadaan cerah, tiada hujan yang berlaku kecuali di Selat Melaka Utara. Di Selat Melaka Utara buat masa kini sedang mengalami keadaan cuaca lembap, kelompok awan aktif kini sedang berlaku dan keadaan lembap. Hujan di satu dua tempat kini sedang berlaku di Pulau Langkawi dan juga di pesisir pantai di negeri Kedah, dan kita mencangkakan keadaan cuaca lembap ini akan beransur reda sedikit masa lagi. Keadaan yang serupa juga kini berlaku di negeri Sabah dan juga Sarawak. Tiada hujan di kesemua bahagian bagi kedua-dua negeri, dan keadaan lembap kini hanya berlaku di kawasan perairan Sulu yang berada di timur di negeri Sabah, dan keadaan ini ianya adalah berbahaya kepada nelayan yang mana ingin turun ke laut pada ketika ini. Baik, pada sebelah petang nanti Map Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan cuaca lembap boleh berlaku pada petang nanti, dan ianya akan bermula lebih tertumpu di bahagian pedalaman semenanjung Malaysia yang melibatkan pedalaman di negeri Perak, pedalaman di negeri Selangor, Pahang, di negeri Kelantan dan juga di negeri Terengganu, begitu juga di timur di negeri Johor, begitu juga di bahagian tengah di negeri Sarawak yang melibatkan di bahagian Kapit, di bahagian Limbang, begitu juga di satu dua tempat di bahagian barat di negeri Sarawak iaitu di bahagian Kuching, Serian, Samarahan dan juga di bahagian Betong dan Sibu. Di negeri Sabah, hujan lebih tertumpu di bahagian pedalaman iaitu di bahagian pedalaman dan juga di bahagian Tawau pada petang nanti, dan keadaan lembap ini kita jangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Baik, suka saya berkongsi dengan anda semua pada 19 September nanti bermulalah fasa peralihan monsun, menandakan berakhirnya monsun barat daya yang bermula sejak 15 Mei yang lalu. Kebiasaannya angin akan bertiup dengan pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah. Corak cuacanya langit cerah pada waktu pagi, tetapi pada waktu petang ribut petir, angin kencang pada masa yang singkat boleh berlaku pada lewat petang dan juga awal malam, dan kebiasaannya ianya mudah berlaku di pantai barat dan juga pedalaman semenanjung, di barat di negeri Sabah serta barat dan tengah di negeri Sarawak. Baik, dalam tempoh ini keadaan cuaca ini berpotensi menyebabkan banjir kilat serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh, dan kadang-kala berpotensi menjana ribut petir, puting beliung dan juga menghasilkan hujan batu. Jadi pada anda semua diharapkan sentiasa peka dan juga cakna dengan apa jua amaran dan juga ramalan yang dikeluarkan oleh Map Malaysia. Sekian saja pada saya, Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Bertemu kembali dalam Selamat Pagi Malaysia bersama saya Irfan Syahmina Sution dan juga tetamu saya hari ini untuk kita berkongsi kepada anda tentang pelaburan syariah dan juga ESG. Kita perkenalkan terus iaitu Puan Azdini Nur Azman, Ketua Pegawai Eksekutif BIMB Investment Management Berhad. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Sihat ya? Irfan, sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu tenaga yang kita mahukan untuk terus berkongsi kepada masyarakat di luar sana tentang pelaburan syariah dan ESG. Kita terus nak bertanya kepada Puan dari segi kelebihannya. Kalau kita sebagai rakyat Malaysia melabur pelaburan batu syariah dan juga ESG. Sebelum itu kita nak tahu juga ESG itu stands for apa? Ya, ESG, environment, social governance ya. Tapi sebenarnya kalau kita sebelum kita mulakan tadi saya dengar rakan-rakan saya cerita ada yang kata yang sebelum ni dari beras bercerita pasal beras. Betul. Dia ada juga touch on climate change, pertukaran climate. Jadi adakah ESG ni sebenarnya hanya buzzword? Kalau orang kata bahasa Inggerisnya is just atau bahasa Malaysia ni kata short sendiri saja. Itu bahasa pasar, short sendiri saja. Adakah itu hanya viral untuk waktu ni? Ya, ataupun ada manfaatnya itu sendiri? Ya, sebenarnya tidak. Kalau kita tengok ya, ESG ni bukan hanya pada dana-dana yang kita uruskan, tapi sebenarnya impaknya lebih besar. Sedangkan beras yang makanan asasi kita pun dah terkena juga. Ya, kita kata kekurangan beras sekarang. Ramai orang mencari merata-rata. Mana beras kita? Tak ada. Kenapa? ESG. Baik. Jadi oleh sebab itu kami di BIMB Investment memang akan fokusnya ke arah ESG. Walaupun ada juga dana-dana yang bukan berteraskan ESG tapi syariah compliant. Tapi ESG itu adalah fokus kami untuk sekarang ya. For the last few years. Dan juga ke hadapan. Baik. Jadi apakah kelebihan pelaburan patuh syariah dan ESG? Pertama sekali kalau pelaburan syariah ni sendiri dia sudah berunsurkan etika. Ethics tu kena ada. Jadi itu sudah satu kaki ke dalam the ethical and ESG. Kemudian kita tambahkan lagi unsur-unsur ESG compliant. Ya. Jadi 4 faktor yang boleh dikatakan penting. Ketelusan, penilaian dan penyaringan kewangan dan syariah, diversifikasi dan kecairan atau liquidity. Jadi faktor-faktor itu adalah penting dan semuanya ada pada dana-dana yang berunsurkan syariah dan ESG compliant. Jadi mungkin kita terus bergerak melihat kepada faktor yang pertama iaitu ketulusan. Jadi apa pentingnya konsep ini untuk kita fahami sekarang? Pertama sekali ya, kalau investor-investor masuk dia tanya apakah yang kami apakah aset-aset yang dibawa dana-dana itu. Dia nak tahu juga. Kalau dulu mungkin dia kata asalkan pulangannya bagus, dia tak kisah. Tapi sekarang investor kita akan tanya, apakah aset-aset yang kami laburkan? Baik. Ya? Jadi itu adalah faktor-faktor yang penting sekarang ni. Jadi kita kena ada ketelusan kerana kita kena bagi tahu dia orang apakah faktor-faktornya, apakah syarikat-syarikat yang kami laburkan dan kenapa. Itu semua kena ada. Ketelusan itu penting sekarang ya. Itu yang pertama berkaitan dengan ketulusan di mana para pelabur ingin tahu perkara-perkara yang signifikasi dengan apa yang mereka laburkan itu. So dekat mana dan di mana mereka perlu tahu from A to Z. Kalau kita lihat tentang yang kedua berkaitan dengan penyaringan kewangan. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan juga kepada kita sekarang. Kalau bila kita bercakap pasal dana-dana ya ataupun di bank sendiri, sebelum dia bagi fasilitasi, dia akan tengok apakah kewangan syarikat itu bagaimana. Itu unsur-unsur yang penting. Tapi kita kena lihat secara menyeluruh. Jadi kita lihat penilaian kreditnya sendiri. Selain dari kewangannya, kita juga harus lihat apakah bisnes-bisnes yang dijalankan. Apakah aktiviti yang dijalankan. Atau adakah dia mempunyai unsur-unsur CSR yang dijalankan. Itu semua adalah penting. Jadi kita gabungkan, kita lihat secara menyeluruh. Tidak boleh hanya pada kewangan saja, tapi secara menyeluruh. Baik. Jadi kalau kita nak katakan individu ini senang untuk melabur, jadi bagaimana kita nak memudahkan penyaringan kewangan itu kepada individu tersebut?
kalau untuk individu yang melabur itu tidak mengapa. Tapi untuk kita yang melabur dalam syarikat-syarikat itu, sebab ada yang berunsurkan securities, equities ya. Jadi sekarang ni badan-badan penyelia, government sendiri, kerajaan kita sendiri adalah fokusnya pada ESG. Kerajaan, badan-badan penyelia seperti Bank Negara, seperti Securities Commission, ada faktor-faktor yang memerlukan syarikat-syarikat ini ada ESG compliant yang mesti ada. Baik. Jadi itu bukannya sekadar buzzword ya, sekarang memang harus dipatuhi juga ya sekarang. Okay. Selain daripada dua faktor utama yang disebutkan tadi oleh Puan, kita nak melihat kepada yang ketiga, iaitu diversifikasi ataupun kepelbagaian. Jadi kepelbagaian yang bagaimana yang kita perlu cakna sekarang ini tentang pelaburan syariah ESG? Okey. Kalau dalam bahasa Inggerisnya orang selalu kata, don't put all eggs in one basket. Betul tak? Kalau kita letak semua wang kita dalam satu tempat, kalau terbakarlah. Betul. Hilanglah semua. Habis semua. Ya. So, kepelbagaian or diversification. Jadi, pada kami sendiri, terpulang pada dana-dana yang mana satu, sama ada equity atau fixed income. Ya. Kita kena ada pelbagaian. Dan kita juga ada limit-limit kita. Tak boleh terlalu banyak dalam satu syarikat. Kena ada limit dia. Jadi, itu semua penting untuk to ensure yang bagaimana kita menguruskan itu adalah pada had yang tertinggi, tahap yang tertinggi. Okey, saya difahamkan juga kalau kita melabur patuh syariah dan juga ESG ini lebih mudah untuk dicairkan dana tersebut ataupun liquidity-nya lebih mudah untuk dilaksanakan. Betul ke pemahaman saya sekarang ini? InsyaAllah lebih mudah. InsyaAllah lebih mudah. Kerana kalau dulu-dululah ya, orang kata kalau syariah compliant mungkin 20 tahun yang lalu ya, 15 tahun yang lalu, bila ada unsur-unsur syariah dia kata alah mahal sikit. Jadi susah orang nak beli, kurang sikit. Tapi sekarang dah terbalik. Sekarang ramai yang menghala ke syariah compliant. Sebab kalau syariah compliant ni dua-dua boleh beli. Orang konvensional boleh beli, orang Islamik boleh beli. Jadi dia punya liquidity itu, kecairan dia adalah lebih tinggi. Lebih tinggi. Maksudnya sesuai untuk dua pihak satu untuk konvensional dan juga untuk syariah compliant. Ya, betul. Kalau kita nak lihat kepada maksud dan juga konsep ESG dan juga syariah pelaburan syariah ini, apa yang kita perlu fahami tentang konsep dan juga mungkin manfaatnya kepada kita juga? Kalau ikutkan syariah sendiri adalah ethical. Pada saya, bila kami jual dana-dana syariah compliant ni, ia bukan hanya berunsurkan agama. Sebab syariah compliant sendiri bermakna dia mematuhi etika-etika. Itu adalah penting. Sebab kita tak mau pelabur-pelabur kita kata, saya masukkan duit tapi dilaburkan entah di mana-mana. Kita tahu kat mana. Kita tak tahu kat mana. Ataupun ada yang memang melabur kerana agama untuk syariah untuk orang yang beragama Islam tu, dia kata takkan nak masuk dekat company-company yang buat arak atau yang buat ada kasino. Jadi etika itu penting. Jadi kalau melabur dalam syariah compliant ni yang berunsur syariah, pertama sekali it's ethical. Jadi orang yang bukan beragama Islam pun yang pertama dia fikirkan syariah compliant ni adalah ethical. Ya, itu penting sekarang. Baik. Lagi satu, kalau kita berbalik kepada ESG, saya difahamkan juga telah menggunakan artificial intelligence dalam melaksanakan ESG ini. Jadi di manakah kaedah itu digunakan? Okey, ada beberapa dana kita yang menggunakan artificial intelligence ataupun dalam bahasa Melayunya teknologi kecerdasan buatan. Right. Ada salah satunya is BIGDF1. Jadi kalau teknologi buatan ni dia ada sudah ada parameter-parameternya yang tersendiri. Jadi ini kerjasama dengan syarikat pelaburan di UK. Ya. Jadi kita juga menggunakan antara cara-cara yang bagaimana kita menguruskan pelaburan adalah menggunakan artificial intelligence juga. Jadi menuju ke tahun-tahun yang depan, forward thinking. Ya.
the way forward kita akan menggunakan AI lagi. Mungkin contohnya dari segi proses pelaburan dan juga aktiviti penapisan stok juga dilaksanakan menggunakan AI, betul tak? Ya, betul. Kalau penapisan stok, ada yang menggunakan secara tradisional. Kita ada fund manager kita, ya. Tapi ada juga yang menggunakan artificial intelligence. Jadi dia penyaringan syariah dan penyaringan ESG menggunakan artificial intelligence. Secara realistiknya, adakah penggunaan AI dalam kita melakukan proses pelaburan dari segi ESG dan juga pelaburan syariah ini lebih baik digunakan, lebih banyak manfaatnya? Tidak semestinya. Jadi artificial intelligence ni kita hanya it complements. Jadi tak boleh ada, pada saya lah, pendapat saya, tak boleh ada yang berat sebelah begitu. Tapi dia complements. Datang seiring sejalan. Betul. Lah ya. Okey. Dan kita nak fahami juga puan sekarang ini antara dana-dana yang patuh syariah dan ESG yang ditawarkan oleh BIMB Investment. Yang ditawarkan oleh BIMB Investment ada 7 dana yang patuh ESG. Right. Salah satunya is BIGDF1. Jadi kita ada yang Global Equity, ada yang Asia Pacific, ada yang teknologi, ada juga yang ESG, sukuk ESG. Dan ada juga yang berunsurkan wakaf, ya, makmur my wakaf tu. Itu dengan kerjasama IBIM, Association of Islamic Banks in Malaysia. 7 jenis. Ya, baik. Dan itu dari segi antara dana-dana yang ditawarkan oleh BIMB Investment dan selaras dengan 40 tahun ulang tahun BIMB. Ya, Alhamdulillah, itu dia. Kita membawakan kepada tentang konsep pelaburan syariah dan juga ESG yang sangat baik. Jadi gunakanlah peluang yang ada ini untuk mendekati BIMB Investment Berhad untuk sama-sama kita melakukan pelaburan ke arah yang lebih baik. Terima kasih diucapkan kepada Puan Azdini Nur Azman, Ketua Pegawai Eksekutif BIMB Investment Management Berhad. Baik, seterusnya rakan-rakan, kita akan terus ke cerita Pagi Terengganu bersama rakan kita yang berada di sana, iaitu Siti Jamilah Hanim Jamil untuk perkongsian Parlimen Mini lahirkan pendebat terbaik peringkat antarabangsa. Jom bersama dengan beliau. Rakan Sugas di Yang Kesupri, terima kasih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Cerita pagi langsung dari Terengganu hari ini saya bawakan dari Sekolah Menengah Agama Atas Sultan Zainal Abidin Semaza Batu Buruk di Kuala Terengganu ini. Dan untuk mengetahui apa perinciannya, saya bawakan Adik Wan Amzar Izzuddin Wan Muhammad Azlan, iaitu peserta terbaik kejohanan debat bahasa Arab ke sekolah-sekolah antarabangsa di Doha, Qatar baru-baru ini. Dan pertama-tamanya tahniah daripada kami di pihak RTM. Jadi boleh adik kongsikan apa sebenarnya rahsia kejayaan adik? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali diucapkan terima kasih kepada Radio Televisyen Malaysia RTM atas kesudian bagi menerima sama saya pada pagi ini. Jadi pertama-tamanya sekali berkaitan dengan rahsia kejayaan saya. Bagi saya yang tidak seberapa ini, perkara paling utama sekali dalam kita membuat apa-apa saja dalam kehidupan tentu ialah tujuan. Kita perlu ada niat yang jelas dan kita perlu ada matlamat yang betul-betul orang kata jelas apa yang kita nak buat. Oleh sebab itu, setiap kali apa yang saya lakukan, saya niatkan, saya tajdidkan niat untuk buat kerana Allah SWT, untuk meraih mardatillah. Oleh sebab itu, kadang-kadang bila kita berjuang, bila kita belajar, bila kita berlatih, kita rasa penat. So, tak ada apa-apa pun halangan kerana pada akhirnya apa yang kita ingin capai ialah keredaan Allah SWT. Oleh sebab itu, dengan perkara itulah membuatkan kita menjadi lagi kuat dalam apa-apa saja cabaran. Boleh kongsikan kepada kami sejak bila sebenarnya mula menyertai debat bahasa Arab ni? Sejak debat ini saya sertai orang kata aktiviti-aktiviti debat ini bermula daripada darjah 5 lagi sebenarnya, dan penghargaan khusus diberikan kepada RTM atas peluang yang diberikan untuk saya menyertai salah sebuah rancangan televisyen yang mana di bawah penerbitan RTM sendiri, iaitu Parlimen Mini, ketika mana saya berusia darjah 5 ketika tahun 2017. Oleh sebab itu bermula daripada titik inilah melalui dorongan bapa juga serta tunjuk ajar guru-guru di sekolah rendah, sekolah kebahasaan Kepuaja juga sekolah menengah agama atas Sultan Zainal Abidin ini, alhamdulillah dapat saya mula aktif dalam perdebatan. Okey, antara cabaran terbesarlah untuk orang kata bukan mudah untuk bersaing dengan 34 buah negara. So macam mana dia? Cabaran tentulah orang kata kita lawan orang Arab, bahkan kita lawan yang bukan penutur jati pun namun mempunyai kemahiran bahasa yang lebih baik. Jadi walaupun ada sedikit orang kata masalah bagi memahami apa yang dilontarkan oleh pihak lawan,
dan masalah dalam menyampaikan idea sendiri. Namun alhamdulillah hasil tunjuk ajar jurulatih daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIA dan juga dorongan daripada kawan-kawan seperjuangan dapat juga saya atasi masalah tersebut. Jadi adik dah di tingkatan 5. Jadi mungkin apa perancangan selepas ni? Perancangan bagi sesi mendatang tentulah saya ingin fokus menjadi kata fokus dalam akademik saya iaitu dalam SPM. Mungkin hari ini saya menjadi pendebat terbaik di peringkat dunia. Dan insyaAllah satu hari nanti menjadi pelajar terbaik SPM Malaysia insyaAllah. Dan seterusnya juga saya sedang berusaha dan bercita-cita untuk melahirkan lebih ramai lagi individu-individu yang boleh berdebat dengan baik, mempunyai kemahiran bahasa Arab yang baik. Itu. Okey, terima kasih. Itu tadi antara perkongsian yang saya kira cukup berharga daripada peserta terbaik kejohanan debat bahasa Arab sekolah-sekolah antarabangsa di Doha, Qatar baru-baru ini yang berjaya menewaskan 34 buah negara. Bukan senang sebenarnya untuk mencipta nama, mengharumkan nama negara di persada dunia. Jadi itu saja dapat saya kongsikan hari ini. Kembali pada rakan tugas, silakan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Siti Jamilah di atas rincian cerita pagi Terengganu untuk hari ini. Baik, seterusnya kita beralih kepada iaitu jom masuk unit SAS. Bersama dengan saya 3 orang kuat ni yang akan memperincikan dengan lebih lanjut lagi. Di sebelah saya kenalkan iaitu Prof Madya Datuk Dr. Haji Muhammad Zawawi Zainal Abidin merupakan Naib Chancellor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan di sebelah Datuk saya kenalkan iaitu Dr. Muhammad Fadli Ismail merupakan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Akademik. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Ya. Dan di hujung sana juga iaitu Encik Muhammad Sakri Muhammad Yusof merupakan penolong pendaftar perhubungan korporat Jabatan Perhubungan Korporat. Okey, baik, sebagai permulaannya mungkin boleh kongsi pada para penonton apa itu unit SAS itu sendiri Datuk? Ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih pada Sofia dan Selamat Pagi Malaysia kerana sudi bersama-sama dengan unit SAS pada pagi ini. Jadi unit SAS ni merupakan singkatan nama kepada Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah. Dan alhamdulillah kita telah beroperasi sebagai institusi pengajian tinggi milik penuh Kerajaan Negeri Pahang selama 27 tahun. Bermula pada Ogos 1996 sebagai Kolej Islam masa itu. Sebagai Kolej Islam Pahang. Dan alhamdulillah almarhum Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang, Sultan Haji Ahmad Shah telah berkenan untuk menggunakan nama dia antara kolej ini, dan kita pada tahun 2000 ketika perasmiannya kita letakkan nama Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah KIPSAS. Pada tahun 2015 kita telah dinaik taraf sebagai Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah, dan alhamdulillah pada 30 September 2021 kita telah naik taraf sekali lagi sebagai sebuah universiti penuh atas nama Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah ataupun UNISAS. Dan alhamdulillah selama 27 tahun penubuhan UNISAS yang asas ataupun permulaannya adalah diutarakan, dicadangkan oleh ulama-ulama negeri Pahang pada tahun 1980-1984. Dan pada ketika itu alhamdulillah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang daripada dulu dan pada hari ini sangat memberi perhatian dan penekanan kepada unit SAS ini. Dan begitu juga kepada Kerajaan Negeri Pahang yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang, sangat memberi perhatian kepada unit SAS sehingga kan kita telah berjaya mencipta banyak kejayaan. Dan yang terbaru kejayaan yang ditempa oleh unit SAS ini, di mana kita telah dinobatkan antara 90 universiti di Malaysia yang terbaik yang telah dilakukan oleh Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Kita telah dinobatkan sebagai universiti yang berdaya saing daripada 400 lebih buah
IPTD Malaysia. Dan kita juga telah diiktiraf, telah mendapat pengiktirafan daripada kerajaan negeri bila kita telah memperolehi tempat ataupun perak dalam orang kata tadi takbir urus yang cemerlang lah. Dan alhamdulillah kita telah memperolehi semua ISO, MS dan ke arah untuk mendapatkan ABMS, Anti-Bribery Management System pada tahun ini. Dan ini merupakan kata tadi hasil daripada keprihatinan tuanku dan kerajaan negeri untuk melihat Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah ataupun universitas ini adalah satu-satunya milik Universiti Kerajaan Negeri Pahang yang kita harapkan dapat memberi ataupun bersama-sama dengan IPT-IPT yang lain untuk memberikan pendidikan kepada tertiari kepada anak-anak di Malaysia khasnya dan di seluruh dunia amnya. Jadi dengan cara begini kita yakin insya-Allah universitas ini akan terus berdaya saing, berdaya maju pada masa akan datang insya-Allah. Insya-Allah. Baik, untuk bila kita bercakap tentang pada masa akan datang, mungkin doktor boleh kongsikan kepada para penonton apakah antara perancangan universitas sendiri untuk jangka masa akan datang. Okey, terima kasih Safia. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana Yang Hormat Datuk NC memaklumkan tadi berkenaan dengan universitas sedah berumur 27 tahun. 27 tahun. Jadi pelbagai kejayaan, pelbagai perancangan yang telah kita perolehi dan insya-Allah untuk yang mana proses tentang kejayaan-kejayaan tersebut akan dilaksanakan untuk akan datang berkenaan dengan yang mana insya-Allah universitas berjaya akan berikhtiar untuk menjadikan sebuah universiti Islam yang terunggul di Malaysia insya-Allah. Insya-Allah. Dan juga yang mana pelbagai program yang telah kita jayakan termasuklah program-program dalam bentuk keagamaan yang mana kita telah menjemput tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang tersohor untuk datang ke universitas. Begitu juga kita memiliki 5 pensyarah daripada Universiti Al-Azhar untuk mengajar pelajar-pelajar yang ada di universitas ini. Jadi itu di antara salah satu perancangan. Dan yang keduanya berkaitan dengan apa dia? Berkaitan dengan perancangan lain iaitu ingin menjadikan pengajian di universitas ini untuk golongan asnaf dan B40. Dan juga yang mana pelajar-pelajar yang belum mendapat tempat yang belum mendapat tempat untuk masuk ke universitas, kita mengalu-alukan supaya memperolehi pengajian di universitas ini dan pelbagai bantuan telah disediakan oleh pihak kerajaan negeri kepada pelajar-pelajar. Begitu juga dengan tertubuhnya Yayasan Amanah Tuanku Chancellor, kita panggil sebagai YATC. Dan yang antara yang lain program sebab saya naik Chancellor Academy, timbalan naik Chancellor Academy dan yang mana program di universitas ini telah diberi kelayakan daripada MQA iaitu Agensi Kelayakan Malaysia dan sebanyak 35 program telah diluluskan oleh pihak MQA dan antara program yang di peringkat sijil iaitu asasi, pengajian asasi yang mana pengajian asasi ini merupakan salah satu pengajian yang diminati oleh pelajar-pelajar yang tamat SPM dan begitu juga dengan dengan diploma, ijazah, pasal siswazah dan juga PhD. Jadi alhamdulillah juga saya ucapkan kepada Allah Taala dengan apa yang kita usahakan sebanyak 8 program lagi program tambahan dari universitas sedang dalam proses di MQA dan secara keseluruhannya alhamdulillah insya-Allah
sebanyak 43 program akan ada pada tahun ini, insya-Allah. Wow, insya-Allah banyak pilihan tu Alhamdulillah. Doktor. Alhamdulillah. Okey. Jadi Encik Sakri mungkin juga boleh kongsi antara program yang berlangsung pada hari ini. Okey, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kami nak daripada pihak Universitas nak menyampaikan sedikit maklumat lah mengenai kita punya pendaftaran. InsyaAllah kita punya pendaftaran pada 16 Disember nanti. Jadi kepada pelajar-pelajar lepasan SPM yang belum dapat tempat di mana-mana IPT, bolehlah mendaftar dengan kami pada 16 Disember nanti. Okey, sebenarnya untuk pengetahuan semua di universitas ni sebenarnya terbuka kepada semua golongan pelajar. Maknanya sekolah menengah harian, SMK harian boleh masuk sebenarnya. Ya saya. Dan kita menyediakan biasa Yayasan Pahang untuk program asasi. Okay, Yayasan Pahang ni untuk semua pelajar di Malaysia, bukan anak Pahang sahaja. Terbuka. Ya, terbuka. Dan selepas itu lokasinya pula kita di Bandaraya Kuantan. Maknanya simpang nak ke Pekan tu. Tempat sangat strategik untuk pelajar datang tu lah. Sangat strategik. Jadi kepada pelajar-pelajar di luar sana yang ingin mengikuti pengajian di universitas, bolehlah melayari kita punya website yang kita adalah macam www.universitas.edu.my. Dan juga boleh menghubungi kami di talian 019-989-9153. Okey, nombor telah pun tertera di kaca TV anda. Sekarang ini sebarang persoalan boleh terus hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda. Baik doktor, intiknya bila doktor? Terima kasih Sofia. Berkenaan dengan intik ini, sebenarnya Universitas melakukan pengambilan pelajar sebanyak 2 kali setahun. Yang mana intik yang pertama bermula pada Julai baru-baru ini. Alhamdulillah, ramai kemasukannya di Universitas. Pelajar-pelajar daripada sekolah menengah agama, sekolah menengah harian, dan begitu juga daripada sijil tinggi agama, sijil ramailah. Dan begitu juga insya-Allah pada bulan 16 Disember. 16 Disember akan ada intik baru, intik yang kedua. Yang kedua, dan insya-Allah kepada semua calon-calon yang ingin belajar di universitas dah boleh mohon. Dah boleh mohon melalui online. Ya. Okey. Jadi Datuk mungkin ada sikit kata-kata kepada ibu bapa luar sana ataupun mungkin kepada bakal pelajar Universitas tu sendiri. Sedikit kata sebab kalau kita tengok lokasi sangat strategik, kalau kita tengok kawasannya pun memang mendekat ke aura untuk belajar tu kan, rasa seronok je kan suasananya. Jadi mungkin ada sikit kata-kata untuk mengajak mereka ramai-ramai untuk berdaftar di Universitas. Kalau AirAsia, dia menyebut everyone can fly. Dan Universitas ni kita membuka peluang untuk belajar ni bukan daripada asasi sehinggalah kepada PhD. Malah Universitas ni kita memberi peluang pengajian untuk anak-anak pelajar yang tidak ada ruang untuk belajar. Yang maksud saya tak ada ruang ni ialah contohnya yang belajar pondok. Faham? Kan tak ada SPM. Kan ada yang tak ada SPM. Kemudian mungkin yang belajar di luar negara, yang di mana CJ ataupun ijazah mereka tidak diiktiraf oleh jabatan ataupun kerajaan kita. Tapi di universitas ni anda semua boleh. Anda semua berpeluang untuk menyambung pengajian di sini. Bermaknanya maksud kita menggunakan apa yang disebut oleh hukama, orang cerdik pandai, talabul ilmi minal mahdi ila lahdi, daripada buayan sehingga ke akhir ke liang lahat. Jadi kita sangat mengalu-alukanlah semua pelajar tanpa mengira apa-apa lapisan. Maksud saya lapisan ini daripada seperti mana yang disebut oleh timbalan saya tadi, Dr. Muhammad Fadli, sama ada anda seorang yang asnaf B40, anda adalah orang yang M40 ataupun T20, kita menyediakan pengajian yang berkualiti dan kemudahan-kemudahan yang kondusif, insya-Allah. InsyaAllah. Baik. Dan sedikit kata daripada Encik Sakri sendiri kepada para penonton sekarang ni. Ya. Okey.
InsyaAllah dengan intake kami yang paling penting sekarang ni sasaran kami lah. Saya nak cerita pasal sasaran kami adalah kepada lepasan SPM di luar sana yang belum dapat tempat. Saya cakap tadi mana-mana IPT bolehlah segera hubungi kami. Intake kami pada 16 Disember nanti dan khas untuk pelajar lepasan SPM. Daripada itu kepada lepasan STPN, STAM, Diploma Asasi untuk mengikuti pengajian di ijazah sarjana muda Universitas. Dan juga selain daripada itu tawaran juga terbuka kepada orang awam untuk mengikuti program pengajian sarjana dan juga Doktor Falsafah kepada orang awam. Boleh, maknanya semua peringkat di Malaysia ni siapa-siapa saja boleh daripada lepasan SPM sampailah ke orang awam. Boleh belajar di Universitas. Itu dia. Ramai walaupun mungkin kurangnya asas bahagian bidang agama kan masih juga boleh tak ada masalah. SMK harian tu boleh. SMK harian boleh masuk. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada Prof Madya Datuk Dr Haji Muhammad Zawawi Zainal Abidin merupakan Naib Chancellor Universitas, juga Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Akademik iaitu Dr Muhammad Fadli Ismail dan juga Encik Muhammad Sakri Muhammad Yunus merupakan penolong pendaftar perhubungan korporat. Terima kasih diucapkan kepada kesemuanya. Dan terima kasih juga pada Cik Sofia. Ya, sama-sama. Baik, dan seterusnya para penonton, kita juga ingin berhenti berehat seketika. Kembali nanti banyak perkongsian menarik akan kami sajikan kepada anda selepas ini. Ayo bersama-sama kita ke Stadium Perpaduan Kuching Sarawak pada 16 September 2023 pukul 7 malam bagi memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2023 peringkat kebangsaan. Pelbagai persembahan menarik akan diadakan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2023. Sambutlah Hari Malaysia dengan penuh kebanggaan dan jiwa yang penuh semangat patriotisme. Perumahan inklusif Madani akan dibangunkan untuk golongan sasar di bandar utama seperti Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang. Pembinaan ini melibatkan 800 unit rumah dengan pelbagai saiz, ruang lantai bagi menampung keperluan golongan sasar yang berbeza. Tumpuan juga diberikan untuk meneroka potensi perkampungan persaraan yang inklusif. Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia bersama saya Irfan Syamil dan saudara juga Raja Sofia Raja Arif. Kembali bersama saya. Akhirnya. Okey, dan seterusnya kita nak berkongsi pada anda berkenaan dengan inspirasi menggapai impian. Wah, ini pasti Irfan suka ni kan? Betul. Sebab kita nak belayar. Nak belayar ke mana tu? Tetamu kita bawakan hari ini, kita persilakan Encik Fabian Fernandez, seorang pelayar, dan bagi saya satu pelayaran ni memerlukan pelbagai aspek-aspek penting yang kita perlu bawakan, dan satu kisah inspirasi kita bawakan kepada anda. Kita persilakan Encik Fabian. Selamat pagi, apa khabar? Selamat pagi. Sihat ya? Semua okey. Semua okey, cantik. Dan kalau kita nak bercakap kisah pelayaran ni untuk kali ini Encik Fabian telah mensasarkan untuk bergerak sejauh 50,000 batu nautika bersamaan 92,600 km dan telah pun bermula pada 6 Februari lalu dan diteruskan lagi hingga sekarang. Jadi kita nak tanya kisah inspirasi. Kenapa boleh ada idea untuk menjelajah dunia sekarang ini? Sebenarnya waktu kita dalam proses kehidupan kita, selalu kita akan fikir apa yang penting. Dan semasa umur kita lebih muda, tidak semestinya saya terlalu tua. Sekarang masih muda juga. Masih muda lagi. So, semasa kita dalam proses menjadi lebih matang, beberapa perkara akan wujud di dalam kepala kita, di mana first kita punya career, kita punya keluarga, semua ini akan menjadi sesuatu untuk membuat kita tumpukan perhatian ke sana. Tetapi selepas sesuatu ketika di mana kita sudah mencapai tahap kejayaan yang sesuai, kita akan fikir apa yang selepas ini. Dan bagi saya, selepas sesuatu terjadi dalam keluarga saya terfikir yang kita seharusnya lebih perhatikan ada lain di dalam dunia ini. Selain daripada kerja kita, yang harus memberi kita perhatian yang lebih.
So bagi saya itulah yang mengakibatkan saya untuk memilih apa yang saya buat sekarang. Tadi Cik ada bercakap berkenaan sesuatu telah berlaku dalam keluarga. Betul. Kalau boleh Cik kongsikan kepada kita apakah kisah inspirasi tersebut yang boleh membuatkan Cik terus ingin berlayar dan menjelajah dunia sekarang ini. Saya sewaktu saya punya sister-in-law, dia meninggal dunia dalam umur 42 tahun. Dan dia sebenarnya tidak mempunyai apa-apa masalah. Secara tiba-tiba dia meninggal dunia. Di situ saya berfikir yang hidup di dalam dunia ini kita sementara saja. Hanya sementara. Waktu kita sementara saja. Sangat singkat. So singkat ya. So saya fikir kita harus lebih fikir pada benda yang lebih. So dari segi spiritualnya, semasa saya di laut ada banyak perkara yang boleh kita lihat, bukan yang mistik ya. Ini lebih kepada ini lebih kepada kerohanian. Ya, di dunia kan bila kita di luar kita boleh melihat berjuta-juta bintang. Betul. Keindahan alam. Boleh memberikan inspirasi. Dan bagi saya itu sangat penting. Betul. Dan selepas itu selepas kematian dalam keluarga saya fikir itu yang harus saya cari semula. Jadi itu menjadi titik orang kata titik permulaan lah tentang bagaimana sebenarnya kita perlu menghargai every moment lah in our life lah kan. Betul. Okey. Dan difahamkan juga sekarang ini telah pun berlabuh di Tanzania, Afrika Timur. Ya, betul. Jadi selepas ini akan bergerak ke mana pula pelayarannya? Selepas ni sebenarnya ialah dalam proses pengembaraan saya keliling dunia. Ini ialah yang voyage saya yang paling susah. Sebab merintangi Cape of Good Hope, Tanjung Harapan kalau tak salah saya. Ialah antara tempat yang paling sukar untuk dilalui. Sebab dia mempunyai banyak halangan dari segi cuaca, arus, angin dan seterusnya. So saya harap dalam sebelum Disember saya akan sampai ke Cape Town. Baik. Kalau kita boleh faham sekarang ini adalah pelayaran solo ketika ini. Tak, saya sebenarnya mempunyai antara 1 atau 2 kru saya. Untuk membantu saya. Saya sudah di dalam media sejak tahun last year, since bulan 9 September last year, dan saya amat harap untuk membawa kru Malaysia. Tetapi sad to say tak dapat. So that's bagi saya satu yang I'm not very happy about that. I would have hoped to take more Malaysians. Betul sebab kita sama-sama sebenarnya ingin bawakan semangat pelayaran tu. Sebab bukan senang dan bagi saya kalau kita dapat berlayar ke tempat lain negara kita lebih dapat membuka mata kita untuk melihat suasana luar bagaimana dan juga kita boleh mempelajari budaya di sana juga. Dan kalau kita nak lihat tentang pelayaran ini pasti akan ada cabaran-cabaran yang tertentu. Saya nak tahu juga perkongsian cerita ini bagaimana Encik Fernandez. Sebenarnya sebab saya bermula kerjaya saya di laut dulu sebagai bekerja di kapal dagang, merchant ships ya. So memang saya sudah melalui keliling bumi dengan kapal dagang. Tapi it's not the same, tidak sama ya. Kapal layar sebab saya sendiri yang akan kemudi, saya sendiri kena plan. Dan proses ini mengambil masa sudah hampir 4 tahun. Planning saja. So ini mengambil masa lama sebab ini bukan melibatkan ada tim besar. Macam kalau kita kerja, kita ada tim-tim untuk membantu kita. Macam sekarang di sini ada cameraman, ada yang prompter yang memberi. Semua itu ada banyak tim kita kan. Tapi bila saya dalam proses ini, saya sendiri yang akan urus semua ini. So faktor pelayaran dia melibatkan waktu, seasons dia, musim, cuaca. So banyak perkara yang akan, sebab ini memang kapal layar. Ini bukan kapal yang memang mempunyai enjin, tapi dia lebih kepada kita nak merentangi sesuatu kawasan yang agak luas. Jadi kita akan kembali ke masa dahulu di mana kita akan berlayar menggunakan kuasa angin. Okey, dan kalau boleh juga kongsi antara momen-momen yang menggetirkan, mungkin ialah saat-saat yang mencemaskan, pasti akan ada saat-saat itu. Jadi mungkin boleh kongsi juga. Saya
mau elakkan dari keadaan yang mencemaskan. So itulah sebabnya kita harus merancang dengan betul. Tetapi selepas ini, yang semasa kita turun Madagascar Straits ni, di situ akan memang akan ada lebih challenges lah bagi saya. So ini saya harap dengan planning yang betul kita dapat mengatasi sebarangan perkara yang akan wujud. Ya, Cik Fernandes, saya nak tahu sebenarnya tentang kapal layar yang dinamakan sebagai Destiny. Mungkin boleh kongsikan sejak bila ambil dan jaga sampailah boleh berlayar ke seluruh dunia sekarang ini. Apakah kenangan-kenangan manis bersama dengan Destiny? Okey, saya membeli bot ni pada tahun 2016. Dia second hand. Dan saya sebenarnya masa itu saya lebih cenderung kepada aktiviti berlayar untuk racing, untuk laju. Ini untuk macam di Malaysia kita mempunyai Raja Muda Regatta yang biasa ni akan berlaku sekitar bulan November. Dan saya lebih cenderung pada masa itu untuk berlayar laju. Okay, but selepas yang beberapa perkara yang berlaku, saya merubah pandangan saya untuk membuat sesuatu yang lebih challenging. Dan untuk mengelilingi bumi memang it's very challenging. Dan di Malaysia, setahu saya, Dato' Azhar Mansur seorang Sultan Selangor, dia sewaktu baginda ialah Raja Muda, beliau mengelilingi bumi, and that's about it. Itu saja. So sebenarnya di luar tak ada orang Malaysia. This is satu yang saya memang harap dapat bendera kita ni dapat pergi ke merata-rata tempat dan di tempat-tempat yang belum pernah ada pelayar kita yang sampai. Baik. Sekarang ini Cik Fernandes cuba untuk melakar sejarah, bang. Betul. Untuk kita memperlihatkan jalur gemilang kita di seluruh dunia ketika ini berlayar bersama dengan mereka yang sepatutnya dan mengikut kepada cuaca dan keadaan yang baiklah, ya. Ya, betul. Okey, dan apa lagi antara perancangan pada masa akan datang untuk, yalah, kalau boleh kita nak kongsikan pendedahan tentang pelayaran ini kepada lebih ramai lagi masyarakat luar sana? Saya rasa aktiviti pelayaran ni kurang mendapat sambutan di Malaysia. Kalau kita lihat dari segi jumlah bot, kapal layar misalnya kata di sini, yang miliknya orang Malaysia agak memang sikit. Dan kalau kita keluar negeri, sebenarnya bukan saja Malaysians, kalau kita keluar negeri, so far saya rasa dalam jumlah yang pernah orang Malaysia yang saya pernah jumpa di luar ialah zero, kosong, tiada. Sesiapa yang pernah berlayar jauh pun akan mengatakan tiada. So this is, kita harus lebih keluarkan yang Malaysia pun boleh menghasilkan sailors yang boleh keluar. Baik. Okey, itu dia. Kita berdoakan agar pelayaran Encik Fernandes terus diberkati dan juga diberikan keselamatan untuk terus menjelajah ke seluruh dunia di tempat-tempat lain juga. Dan kita di sini juga untuk berpesan kepada semua, jangan berhenti bermimpi, kerja keras jadikannya sebagai realiti. Ya, betul. Tak ada yang mustahil selagi nafas di kandungan badan, insya-Allah. Dan ucapkan terima kasih kepada semua yang menyaksikan kami selama 2 jam bermula jam 8 pagi sehingga 10 pagi. Anda telah pun bersama kami, saya Irfan Syamil Nasution dan juga saya Raja Sufia Raja Arif. Diharapkan perkongsian hari ini dapat memberi manfaat yang cukup baik buat anda semua. Jangan lupa solat Jumaat ajar lagi. Betul. Dan juga esok sambutan Hari Malaysia yang kita akan bawakan terus dari Stadium Perpaduan Kuching Sarawak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.